minyak lagi tu. Dengan si minyak. Pelakon kan. Tak adalah. Bukan dia tahu. Okey, saya siapa? Saya buka cermata. Saya siapa? Fatah Amin kan? Saya kata bukan. Saya kata, ya Allah, dia orang ni kan main bantai je. Itu yang masa Samsul punya isu itu. Samsul lain pun kena. Saya ingat Samsul kau. Itu orang kenyang kena balon dalam media sosial ni. Abang Samsul kau tu pun kena. Sebiji, sudahlah. Ada gambar saya dekat depan Jabal Nur tu. Ada dekat dalam phone saya. Jabal Nur macam ni, asap ni dalam gambar tu kan. Dia pun tulis. Inilah dia perangai jantan. Hari-hari camah pasal kahwin, sudahnya dia yang kahwin. Tak guna punya jantan. Dia tulis macam tu. Kan? Ya Allah Akbar. Selama ni support dia. Semenjak dia buat perangai ni, memang aku tak support camah dia. Sampai jalan lah, dia kata tu. Saya jawab tau. Saya mula terjawab. Lepas tu dah tanpa banyak saya tak apa nak jawab dah. Saya jawab dan ceramah. Masa saya jawab tu, saya katalah, tolonglah, kau cakap ni Samsul siapa ni? Aku ni Samsul Debat ceramah. Tak ada kena dengan Samsul yang kau sebut tu. Oh sorry Ustaz, salah info. Suka-suka kau salah info. Itu masalah. Abang Samsul kau sudah ni jawab apa? Dah jodoh. Dia jawab tu je. Dah penat sangat dah. Nak jawab apa lagi? Tak adalah. Saya ni bukanlah nak backing siapa-siapa. Bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara. Bahagia lagi dikasihi teknologis Tuan Teknologi Samsul Baha Muhammad Noh, Group Chief Executive Officer MGTC. Itu ya Puan Siti Hursiah Ibrahim, Director Talent Development and Administration. Tuan Nur Azmi Nazali bin Ramli, Senior Director Legal and Secretarial. Cik Kamal Zaman Muhammad Bakri, Senior Director Green Growth Group. Saya mana yang saya dapat kad, saya baca lah. Semuanya. Dah MC pun kedokut tak bagi senarai siapa ini kan. Dan seterusnya para pegawai, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Bukan apa penting kan, sebut nama ni kan salah sebut kan, langsung tak panggil lagi dah kan. Jadi terima kasih lah, macam mana pun terima kasih lah. Saya seronok tengok MC kita gini. Dia macam tak ada perasaan dia jadi MC kan. Dia excited ke tak excited tak tahulah, nampak macam kan. Macam mana pun terima kasih banyak kerana MGTC sudi mengundang saya pada hari ini. Unik, saya sampai saya dah tahu, oh ni tempat ni banyak patah larang ni kan. Maksudnya tengok baguslah dia mempromosikan. So itu sebabnya bila pengalaman yang paling saya tak boleh lupa dalam sebagai seorang pendebat dulu, sudah tentunya debat alam sekitar. Debat alam sekitar dulu, saya paling tinggi pun pencapaian saya semifinal lah. Saya tak pernah. Adalah sekali saya menang kategori muda kan. Lepas tu tapi saya dapat lah top rank best speaker tu. Best speaker Malaysia tu saya dapat lah buku-buku tentang alam sekitar. Dapat lah masa tu kan. Masa tu alhamdulillah lah. Jadi saya terdedah jugalah dengan Green Tech ni kan. Terdedah lah. Jadi tahniah lah atas usaha MGTC nak mempromosikan Masjid Hijau kan. Sebenarnya benda tu bagus sebenarnya. Benda tu bagus sebab dia pun dapat membantu dari segi mengelakkan orang kata dalam langkah penjimatan sebenarnya. Lepas tu banyak untuk demi kesihatan kan, jangka panjang. Tu orang tak nampak. Tu yang saya cerita tadi, ada satu rumah prototype yang saya kata saya pergi dekat dunia alam tu. Rumah prototype tu harga rumah dia tu dengan teknologi dia 4 juta. Tapi rumah tu untuk ni lah, dengan dapurnya pun, dengan kipas tak ada bilahnya kan, dengan air pun kita mandi tu, air tu akan kita semula jadi air untuk kita mandi balik semula. Air tu tak sia-sia lah kan, air hujan, air apa semua diprosesnya balik kan. Baguslah kan. Tu sebagai inilah. Jadi apapun, tahniah anda berada bekerja di tempat orang baik-baik lah kan, tempat orang baik-baik dan mempromosikan perkara yang baik.
Tu sebabnya kalau kita tengok kan, ibadah ni ada dua. Satu ibadah khusus, satu ibadah umum. Ibadah khusus kita tahulah, solat kan, kita tak boleh nak ubah. Sebabkan saya CEO, saya subuh saya 8 rakaat. Tak, dia sama je. Dia sama je. CEO pun 2 rakaat kan. Dia sama je. Disebabkan dia pengarah bahagian growth and development, so dia tak ada sama je. Cuma dia kata dia khusus, dia dah ada dah 244 34 talian untuk kita berhubung Allah Taala. 244 34 itulah hotline dia. Kalau satu tertinggal dia tak sampai kan. So at least ada harapan lah kan. Dan kemudian kita berpuasa kan, dah mula dah ni, dah mula dah merencanakan malam ni nak tarawih kat mana kan. Khusus dah tu sebab tarawih macam mana. Buat tarawih tu bila aku tak nak, aku sibuk malam ni, jadi aku dah siap dah buat tarawih aku tengah hari tadi. Tak ada, tak boleh. Tarawih tetap malam lepas isyak kita buat kan. Dan kemudian berpuasa 30 hari kan. 30 hari tu kita berpuasa, setiap hari kita akan berbuka. Itu yang ada yang sahabat sebut dengan Nabi. Dia kata aku dia sebut dengan kawan-kawan dia kata, sahabat-sahabat dia sebut apa? Dia kata aku nak solat, aku tak nak tidur-tidur. Yang seorang tu pula, aku nak puasa tak nak buka. Yang seorang tu pula, aku tak nak pandang perempuan, aku tak nak kahwin, kata. Maka Nabi kata, Nabi terdengar benda tu diceritakan balik kan oleh sahabat. Bila tu Nabi tanya, betul ke kalian sebut begitu begini? Betul, kami sebut begitu. Sesungguhnya aku ni paling tinggi ketakwaannya di kalangan kalian. Aku solat dan aku juga tidur. Aku berpuasa dan aku berbuka. Dan aku juga berkahwin. Dan barang siapa yang menolak sunnahku, maka dia bukan sebahagian daripada aku. Makna tu dah clear dah kan. Puasa macam mana tak adalah kan, sebabkan saya ni dekat bahagian legal and secretarial, nak memerhatikan. So saya puasa dalam 3 hari baru saya buka sekali. Macam tu tak ada, dia tetap sama terbit fajar terbenam matahari. Begitu juga umrah kan, sebabkan itu PKP kes tinggi, jadi kita buat umrah kat Bangi. Tak ada, tetap kena pergi Makkah dengan Madinah kan. Jadi itu khusus. Tapi ibadah umum, yang paling ramai orang kadang, ibadah umum ni apa? Apa ibadah umum? Apa ibadah umum? Kan? Jangan risaulah kan. Pencamah kalau tanya, biasa dia jawab balik. Dan kalau korang macam-macam koma-koma kan, macam tu kan. Kalau kita tengok kan, ibadah umum ni paling simple dia. Kalau kita nak faham, apa-apa juga benda baik yang diizinkan oleh Allah, kita niat kerana Allah, maka dapatlah pahala ibadah. 3 jis dia tu. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah. Kerana benda tu tak baik, memang confirm lah tak diizinkan oleh Allah, maka walaupun dia niat kerana Allah, dia tetap tak dapat pahala ibadah. Benda baik tapi tak diizinkan oleh Allah, maknanya caranya tak betul. Sebab dalam Islam, matlamat tak pernah menghalalkan cara. Contoh kita tengok Robin Hood. Katalah Robin Hood tu masuk Islam kan, nama dia Robin bin Hood bila dia masuk Islam kan. Dia nak tolong orang susah, bagus, niat dia tu baik, dia nak tolong orang susah. Tapi kaedahnya tu dengan mencuri pada orang kaya tak diizinkan oleh Allah. Walaupun dia niatkan Allah, tak dapat pahala ibadah. Jadi mesti dia cukup 3-3 tu. Contoh katalah saya dengan tuan CEO, dengan bahagian legal, kita orang tubuhkan satu persatuan untuk bantu kebajikan ibu-ibu tunggal seluruh Bangi. Tapi memang kami fokus lah, anak yatim pun tak tolong, memang ibu tunggal je kan, macam tu kan. Jadi kemudian kita pun pergi hantar bantuan. Cuma bila bagi bantuan tu kan, benda tu benda baik tak? Bantu ibu tunggal baik dah, cuma kalau kaedah tu tak betul. Contohlah katalah ada salah seorang tu, niat dia tu, dia dapat selfie jadilah, dia kata dapat orang bantuan nak masuk dalam konten lah kan. So mungkin dapat itu je. Tu yang rumah tangga banyak tak bahagia tu. Dia sibuk konten, sibuk nak tunjuk gambar keluarga dia, tunjuk kat orang. Sebenarnya tak perlu pun. Yang perlu kita tunjuk kat suami kita tu, tunjuk gambar, tulislah lagu-lagu sikit ke apa, masuk lagu yang kita suka, zap hantar kat dia, bang ni untuk abang. Perlu ke kau nak tunjuk satu dunia macam kau seorang ada lelaki gitu kan. Macam tu lah kini kan, gambar kau pegang tangan kat handbrake kan. Menyampahnya akulah, aku tak faham betul orang perempuan ni lah. Dengan orang lelaki terpaksa faham ni, pegang, sesap dia ambil kan. Bukannya benda tu naturally berlaku. Kalau naturally berlaku, kau akan ambil gambar ke? Bohong nama, tak ada lah kan. Dulu kan hantar surat cinta, ada kau paste kat satu dunia, biar semua orang tahu apa isi dan kandungan dalam surat? Tak ada kan. InsyaAllah tak bedak Johnson ke kan dekat dalam surat tu kan, dulu kan.
Untuk siapa? Personal. Itu sebabnya kadang-kadang kan ramailah orang yang tak puas hati dengan suami sebab tu kan. Tak betul. Jadi contoh macam tadi kan, saya dengan Cik Azmin kita kan, dengan Tuan Samsul kita dah tubuh persatuan tadi. Kalaulah niat dia kita bagi betul-betul, niat kaedahnya diizinkan oleh Allah dan niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Tapi kalau niat tadi selfie, mungkin dapat pahala kebaikan tu, tapi niatkan Allah tu tak menjadikan dia ibadah. Ataupun tengah-tengah bagi tu tiba-tiba Cik Azmin beritahu, jadi Tuan Samsul buat untuk rumah yang last ni you all semua tak payah ikut, saya akan bagi personal. Wah, pahal kan kita cakap kan. Rupanya ibu tunggal yang last tu bukan kaleng-kaleng kan. Ibu tunggal yang last tu muka dia sikit-sikit dia macam Luna Maya dengan Maya Karin. Patut dia tak bagi kita pergi. Jadi dia menimbulkan fitnah. Cara tu kaedah. Tak Cik Azmin tak macam tu, ni contoh je lah. Jadi mana kata tu nak bagi faham konsep ibadah. Jadi alangkah ruginya bila kita bekerja dekat tempat yang baik, bagi servis yang baik, untuk mempromosikan perkara-perkara kebaikan untuk manfaat ummah dan juga masyarakat secara keseluruhannya, kita terlupa niat kerana Allah. Sayang betul. Kenapa kerja? Mencari rezeki, nak menyari hidup anak-anak, keluarga. Akhirnya kita kecewa. Sebab apa? Sebab niat kita tu bersifat dunia tanpa kita sedar. Itu sebabnya kan kita ni kepada yang bukan Islam pun dia percaya pada satu kehidupan dia konon-konon dia akan hidupkan semula selepas mati dan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Macam itulah. Macam kita kena percayalah satu perkara yang Allah Ta'ala ni nak bagi ganjaran dekat kita atas setiap kebaikan yang kita buat. Dan kalau ada masalah-masalah yang berlaku dalam hidup kita, itu adalah sebahagian daripada proses kehidupan. Macam itulah. Kan, bak kata orang, saya ni datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia. Tetapi bukan. Bergulung pendek panjang digontangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi kalau adalah bahasa-bahasa saya itu macam tersirat, so kenalah faham sendiri maksud dia, ya. Jadi hari ini kita berbicara tentang integriti. Dia sebut tentang integriti, ramai orang kaitkan dengan rasuah, tapi sebenarnya tak. Dia bukan hanya isu rasuah saja, tetapi dia lebih besar daripada itu. Segala perkara-perkara yang baik itu adalah integriti. Cerita tentang green technology, itu juga adalah integriti sebenarnya. Bercerita tentang ketepatan masa, integriti. Kekemasan, integriti. Kan? Siap kerja dengan baik, itu adalah integriti. Sebab kalau kita tengok, integriti ni berasal daripada perkataan integer. Tengoklah macam mana pronunciation kita nak British American nak sebut macam mana. Integer berasal daripada istilah yang digunakan dalam sektor kejuruteraan binaan bangunan. Jadi integer ni kekukuhan binaan bangunan tu. Integer tu kekukuhan, keutuhan, structure bangunan tu. Contohlah kalau kita bina satu bangunan yang 20-30 tingkat, kita memerlukan 10 tiang asas sebenarnya. Tetapi ada yang kontraktor pemaju yang tidak bertanggungjawab, untuk mendapat keuntungan maka dibuanglah 2 batang daripada tiang tu sebab nak jimatkan kos. Dengan situ, contoh ni tak berlaku di Malaysia lah, ni berlaku mungkin di Zimbabwe, di Burkina Faso, ya, di Afrika sana. So dia buang 2 tiang, dia ganti dengan perkara-perkara mungkin daripada material yang lebih murah, yang lebih senang, lebih menjimatkan pada dia, tetapi tidak mengikut spesifikasi yang telah disetujui. Jadi bila dah siap tu, sebabnya bila buat projek tu dia ada project manager, dia ada consultant untuk make sure benda tu tak berlaku. Tapi lah nak cepat projek nak siap cepat, contoh kan, siap lah 10 tiang tadi, 2 tiang tak ada dah, diganti dengan tiang lain. Mungkin bangunan boleh tegak ke tidak sebenarnya? Bangunan boleh tegak tak? Bangunan boleh tegak, tetapi kalau ikut jangka hayat bangunan tu mungkin sepatutnya boleh bertahan selama 300 tahun, mungkin dah tinggal 180 tahun aja, mungkin macam tu. Dan bila 180 tahun, kontraktor tak bertanggungjawab ni kata apa? Dia kata tak apa, masa tu kita pun dah tak hidup lagi dah mati dah masa tu. Tapi pada mereka yang meyakini tentang kehidupan selepas mati, meyakini tentang halal haram, meyakini tentang Allah SWT itu sebagai pencipta yang akan memerhatikan apa juga yang kita buat, maka sudah tentu dia akan jaga perkara ni. Itu juga adalah, dengan itulah dibawa konsep integer tu di dalam integriti, nak bagi faham dalam kehidupan kita.
Kekukuhan diri kita, keutuhan diri kita ni bergantung kepada nilai prinsip kita yang kita pegang. Itu sebabnya kena ada ilmu kan. Jadi orang cerita integriti, tidak berintegriti lah dia tu, maknanya rasuah. Tak semestinya. Kalau dia makan daripada pagi sampai tengah hari, itu pun tak integriti. Bukan salah dia makan tu, jadi sebabkan dia makan dia tak masuk pejabat. Contoh kan, jam makan, pagi makan, tengah hari kan mata confirm makan. Ambil anak di sekolah, balik tu cari dia makan, bungkus saja, tak makan kat luar, bungkus. Itu yang pukul 4 dia tanya, sekarang rasa tak kerja tak rasa kan? Tiba-tiba dah pukul 4. Sebab apa? Sebab kerja kau makan aja. Itu cerita dia. Kan benda tu alhamdulillah tak berlaku di MGTC ni, kat tempat lain. Jadi makna kata tu keadaan dia. Mana integriti ni semua perkara, semua aspek. Jadi kalau kita sebut manusia paling integriti, dah tentu kita sebut Nabi Muhammad. Prophet Muhammad ni kita sebut integriti, bukan orang Islam je cakap dia. Michael Hart kata, Mahatma Gandhi pun kata, Muhammad ni manusia yang paling hebat. Kata Mahatma Gandhi, kalau Muhammad ni masih hidup, tentulah segala chaos, kekusutan, kekalutan, huru-hara dan dunia ni takkan wujud. Kalau Muhammad ni masih ada. Sebab orang akan rujuk dia semua. Itu cerita. Itu sebab sifat-sifat Nabi tu. Dan Nabi sebut, Nabi sebut dalam bab kerja, Nabi kata, sesungguhnya Allah sangat suka, Tuhan sangat suka hambanya kalau melakukan amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Itulah integriti. Jadi heran tak kita kalau orang Melayu lah dikaitkan dengan benda-benda yang tak elok, sedangkan dalam perlembagaan persekutuan menggambarkan Melayu itu sebagai orang yang berbangsa Melayu biasanya beragama Islam. Maka kalau yang masalah-masalah tu dia kerja tapi tak elok, dia mungkin Melayu tapi tak berapa Islam, mungkin macam tu. Selalu ayat kita dengar kontraktor Melayu biasa kan. Biasalah staff government Melayu kan. Memang macam tu. Saya tanya Melayu kan, confirm dia kata. Nampak tak kan? Itu yang cerita yang kapal Titanic yang nak tenggelam tu kan. Kapal Titanic kan, dia langgar iceberg kan. Rupanya ada kisah tu dekat Malaysia. Dia Titanic kat luar negara yang Leonardo DiCaprio tu. Kan? Ini lain. Ni Titanic Malaysia, dia langgar tunggul. Dia tak langgar iceberg. Dia langgar tunggul. Bila langgar tunggul nak tenggelam, dia bincang ni siapa yang kita nak selamatkan dulu. Bot ni tak banyak ni. Maka datang angkatlah seorang orang putih ni, Mak Saleh ni kata kita selamatkan binatang. Sebab binatang tidak bersalah. Ini semua salah manusia. Kan orang putih ni dia sayang binatang lebih daripada orang. Kita boleh tengok dalam National Geographic Explorer tu, dia boleh buat kajian, dia boleh tinjau singa tu daripada kecil sampai besar. Siap bagi nama singa tu, sampai bila dia ada nama macam tu. Kan? Berperasan ke tak perasan? Perasan kan? Dia boleh kaji. Dia sampai dia menetas sampai apa, punya sayang kat binatang ni, Mak Saleh ni. Dia boleh peluk-peluk tidur dengan binatang tu sekali dia boleh. Jadi itu cadangan pertama. Kemudian masyarakat India pula angkat tangan. Saya rasa kita selamatkan orang perempuan. Kenapa pula? Sebab orang perempuan dia ada barang kemah banyak, dia boleh survive. Lepas tu seorang lah yang berbangsa Cina pula angkat tangan. Dia kata saya cadangan kita selamatkan orang lelaki. Kenapa pula? Biar nama keluarga dia kekal. Macam tu. Tiba-tiba seorang Melayu angkat tangan. Saya cadangan kita tubuh jawatankuasa. Dia tu masalah dia. Itu cerita dia kan, cerita dia. Dia orang kaitkan. Jadi masih bila ship syuarat, memang tenggelam lah kapal kau tu. Memang tak settle. Tu beza tau cara fikir. Tak ni saya cakap ni. Itulah kejap-kejap mesyuarat. Ada je meeting. Tiba-tiba banjir besar, tubuh jawatankuasa. Cepat jawatankuasa macam mana kan? Tengok. Tubuh jawatankuasa. Cuba tengok sini. Jawatankuasa tempat tubuh. Beras, tepung, semua dah ada dah dekat dalam bilik VIP. Saya nampak tadi kan. Aku cakap apa hal dia letak aku dalam bilik ni store ke apa kan, macam tu lah kan. Tapi rupanya bagi bantuan mangsa banjir lah kan. Jadi contoh lah nak bagi faham. Tu sebab kita kena buang. Saya heran. Tu sebab saya sendiri pernah ada pengalaman dengan kontraktor Melayu. Kita kenal dia, minta tolong buat ni pos. Sebab ada orang dekat taman perumahan saya, kereta ada 2-3 kereta kan, ada 2-3 kereta kat rumah kan. Jadi taman dalam grup saya baca, saya kadang tak pandai nak komen. Saya baca apa yang dia komen kat dalam tu kan. Okey, siapa yang kita nak lantik sebagai pengurusi persatuan penduduk ni? Dia pun cakap, kita cadangan siapa yang kereta paling banyak parking kat luar rumah. Kau ajar tu dia kata kan. Jadi saya lepas tu saya pun saya suruhlah kontraktor tu buat pos kat depan tu, letak awning aja. Letak awning supaya kereta boleh parking kat dalam. Macam tu lah kan. Buatlah awning. Alhamdulillah. Tapi masalah dia buat awning tu, dia dah buat yang best tu, dia dah tembuk dah lubang siap-siap. Dia ukur, dia tumbuk lubang siap-siap untuk skrukan dekat batang-batang dia tu. Dia punya batang-batang tu kah.
Yang best tu tak ngam lubang tu dengan batang tu. Oh, macam mana dia boleh buat tu? Macam mana kau ukur? Oh tak apa Ustaz, ni settle ni. Dia letak apa? Dia letak skru. So, jadi bila hujan lebat, menitik-nitik air kat situ. Lepas tu pasang pula gutter. Gutter dekat tepi. Pasang gutter. Tahu tak gutter? Yang tak faham gutter tolong kat tangan. Gutter. Faham tak gutter? Dia panggil apa tu? Dalam bahasa Melayu. Tadahan hujan Confirm ke? Kau bayang apa tu? Main tadah-tadah pula kan? Tak tahu lah, yang tak kat tepi bumbung yang panjang, air mengalir, hujan turun tu pergi ke longkang kan? Jadi bila dia buat tu, kebetulan mak masa dah siap pasang, hujan lebat pula tu, hujan. Oh okey lah, kita boleh tengok. Memang ajaib sebab air tak keluar. Air tak turun-turun, pahal mana pergi air ni kata kan? Rupanya tengok dekat tu, dia bertakung dekat situ. Takkan kita nak ajar, takkan aku nak ajar kau kena pakai sukat air tu, sukat timbang air tu supaya tengok dia condong sikit. Tak apa, tak susah Ustaz, dia kata. Dia tebuk pula tengah, dia harah majiran, Ustaz pinjam orang sebelah. Orang ajar tu. Bayangkan, ni bukan cakap apa tu, dia boleh buat tu. Dan lepas tu saya kata, kau tengok rumah Cina depan tu, saya kata. Ada jiran saya bahasa Cina kan. Saya tengok depan, ada tak dia tebuk lubang tengah? Tak ada kan. Macam mana dia buat? Dia ukur, takkan aku nak ajar kau, aku ni penceramah, takkan aku nak ajar kau, kata. Okey, Ustaz, dia pun buat. Lepas tu dah macam gelongsor buatnya, la ilaha illallah. Tak tahu cakap. Itulah cerita dia. Antaranya lah. Jadi, itu sebab saya kata, tidak sepatutnya orang Melayu begitu. Sebab orang Melayu, majoritinya beragama Islam. Sepatutnya kena jaga standard tu. Maka itu sebabnya kalau kita tengok kan, kalau kita tengok dalam ayat Quran surah Al-Baqarah pada non-Muslim boleh ambil lah maksud dia. Bagaimana kalian tergamak kufur mengingkari Allah pada kalian dahulunya mati sebelum lahir? Maknanya dulu kita tak hidup lagi. Kemudian Allah menghidupkan kalian, setelah itu dia mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian pula pada hari akhirat, akhirnya kalian dikembalikan kepadanya. Untuk apa? Untuk diberikan balasan bagi segala yang kalian kerjakan. Mana apa juga yang kita buat atas dunia ni, semua akan dibalas. Itu sebab kita sibuk cerita pasal integriti. Bicara integriti, siri kedua. Dia akan ada siri yang ketiga. Dia akan ada siri yang keempat. Setahun mana yang sempat lah. Kan? Dia akan buat bersiri program tadi. Sebab nak mengingatkan daripada masa ke semasa. Maka Islam menegaskan perspektif terhadap integriti ini kita perlu tekankan daripada aspek segala benda baik. Maka definisi, kalau kita tengok dari segi maksud Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka menggambar integriti sebagai kekukuhan, ketelusan, keutuhan dan kesempurnaan. Kekukuhan, keutuhan, ketelusan dan kesempurnaan. Maknanya benda-benda baik. Kesempurnaan. Memang kita takkan jumpa yang sempurna. Betul tak? Pada I, you adalah suami yang sempurna bagi I. Kan? Bohong. Mana? Membongak kau kan? You lah isteri I, you dah sempurna dah pada I. Salah. I tahu you tak sempurna. Tapi you menyempurnakan I. Macam tu. Ayat dia melur untuk Firdaus 2. Okey, macam tu lah. Itulah kan. Dah start dah melur untuk Firdaus 2 tu. Dah lah, makna kau tengok lah. Aku saja test tu tadi. Kan? Jadi makna kata kalau kita tengok dalam tu, maknanya semua benda-benda baik. Kalau kita tengok dalam kamus Oxford, kan, Oxford Dictionary beritahu apa? The state of being whole and undivided. Bersikap menyeluruh dan tidak berpilih kasih. Itu adalah juga merupakan integrity. So, semua benda-benda baik. Apa yang kita terbayang? Datang tepat masa, pakai kemas, baju Melayu sepasang, siap sampin, bersongkok. Contoh, itu juga adalah integrity. Nampak tak? Ada yang datang dengan kemas, ada juga tapi pakai slipper. Itu juga dianggap sebagai tidak berintegriti berdasarkan kod etika yang telah ditetapkan oleh setiap organisasi. Dan semua orang kena share value yang sama. Dan kena ingat, setiap tempat berbeza-beza. Macam di Jepun. Macam di Jepun kan, kalau kita ada appointment nak jumpa dengan orang Jepun ni, satu perkara kepantangan dia, jangan kita datang lambat. Tapi satu perkara lagi kita kena tahu, datang awal pun tak boleh. Kalau datang awal 5 minit sebelum dia kita sampai, dia marah sebab seolah-olah nak beritahu dia tu lambat. So kena timing ngam sampai tu, memang ngam janji tu. Boleh tak buat macam tu? Macam tu lah kaedah dia. Macam kita lain kan, kita kalau lagi awal lagi bagus kan. Kita datang awal, ready awal macam saya datang tadi. Tak ada siapa pun tadi. Saya datang kan. Itu saya suka tengok yang kereta kecil tu.
yang kat sana kat parking tu. Saya tanya kat mana dia jual kereta ni. Saya tanya kan, sebab saya ingat Azia saya tu dah kecil dah, ada yang lagi kecil benda tu kan. Macam tu lah kan. Azia saya adalah Azia yang terbaik di Malaysia setakat ni. Tu kereta my favorite car. Siap leather seat, reverse camera, audio Alpine, tinted gelap, crystal white. Mana ada Azia dekat Malaysia crystal white? Saya hantar dekat IKBN Cembung, budak-budak tu kerja crystal white, 2 tone, hitam dengan putih. Main. Dia punya mileage yang terkini 360,000 km. Budak Pro 2 tu pun kan, pergi mana Ustaz? Bukan baru minggu lepas servis ke? Itu yang akhir saya dah nasihat ramai. Itu yang sekarang ni saya dah mula naik kereta lain, sebab kereta tu dah sampai maksimum, dah takut dia jadi apa-apa kan. Tapi kereta tu kalau dekat jalan Keratung, Muazzam, bancal linap pergi dia. Saya pernah buat tau, keluar masuk highway daripada Seremban pukul 4 petang. Nak ceramah lepas maghrib dekat kampung Exco Kemunting. Sempat sampai 10 minit sebelum maghrib. Pukul 4 Azia tu. Nak bagi tahu. Tapi memang green tag out us tu kan. Macam itulah. Jadi bila kita balik semua cerita pada integriti, makna semua benda-benda yang baik adalah integriti. Kan? Datang dengar ceramah, duduk depan, kan? Jangan duduk belakang, kan? Mempertahankan prinsip tempat duduk belakang. Kata, aku tak sabar nak tengok Syamsul Debat, tapi pula duduk belakang nak. Kan? Kan tak. Saya tak cakap orang sini ni contoh lah. Yang kau keras kat belakang tu pahal tak keras lah pahal. Ni contoh lah nak bagi faham kan. Mesej dia senang je. Kan? Siapa yang tengok depan-depan ni dia puas kan. Siapa duduk depan tu puas. Daripada tadi dia berhati. Ya Allah kan. Kan selama ni tengok dekat ni je. Selama ni tengok dekat TikTok je. Saya tengok dekat Face dengan WhatsApp. Saya tak boleh sebut sebab bila buat live TikTok, kita tak boleh sebut media sosial lain sebab dia akan potong traffic viewer tu. Baru tahu tu sebab kau buat live tak ramai orang, 2-3 orang dia datang. Sebab apa? Semua benda kau sebut. Tak boleh, memang tu kepantangan dia TikTok. Kita tak boleh sebut nama media sosial lain. Tak boleh. Contoh dekat dalam WhatsApp, memang dia potong view. Tahu? Tekan. Kalau kita sebut, sila tekan LINK pun tak boleh sebut. Tak boleh. Yang boleh sebut beg kuning je. Lepas tu kalau kita tengah buat live, ni ilmu lah, tengah buat live TikTok, tiba anak kecil kita lalu dekat belakang, pun potong trafik. Sebab manipulasi kanak-kanak, tak boleh. Lagi satu kita tengah drive. Kan, kena block, tiba-tiba lah. Kena hold berapa jam kita tak boleh live. Sebab keselamatan, safety. Ni ilmu ni, bagi tahu ni. Kan, pada yang itu buat live, try buat live seseorang kan. Follower baru dia seorang je. Baru dia seorang, dia lelaki, dia follow dia pun follow lelaki dia. Macam tu lah kan, baru seorang je. Kan? Lepas tu, satu lagi, kalau contoh kalau dekat kita tengah buat live, katalah CEO buat live nak bagi tahu tentang Masjid Hijau lah apa semua. Tapi dekat atas meja tu ada barang-barang yang berkilat-kilat nampak macam pisau, sebenarnya pen macam pisau pun dia akan blok juga. Senjata membahaya ke apa semua tak boleh. That's why dia cukup hati-hati. Itulah. Yang lain macam Facebook, macam yang Instagram tu satu dah terbut kan. Contoh kan macam yang lain tu dia kan apa? Saya harap tak jelas sangatlah. Dia masa tu dia akan apa? Dia pula tak boleh kita ambil copyright yang orang lain punya, kita tak boleh. Itu dia akan tegur lah. Jadi itulah di antaranya. Jadi hari ni bila kita cerita pasal ilmu tu, orang kata kekayaan yang paling besar, satu kata-kata lah, kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Ada ayat tu. Kata-kata pujangga ahli falsafah. Saya ulang balik. Sebab you all kan gemar tu tulis, lepas tu lekat dekat you punya notice board kan. Lepas tu feeling seorang-seorang macam tu kan. Okay. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Akal, mustahak guna akal kita. Tu sebab kita belajar. Sebab nak memperkasakan biar akal kita ni ada hala tuju dicampur dengan ilmu, baru boleh kita ke depan. Cantik tolok, pantainya landai, tambah perahu tapi kuala.
biarlah buruk kain ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kan? Jadi yang kedua, keburukan yang paling buruk adalah itulah dia, terpesona pada diri sendiri. Tadi yang pertama tu kaya miskin tu faham lah. Tapi keburukan paling buruk, terpesona pada diri sendiri, dia syok sendiri, dia rasa dia bagus. Tak boleh macam tu. Orang yang tak cantik rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik rasa diri dia cantik, orang tu tak berapa cantik. Orang yang cantik rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Orang yang tak cantik rasa diri dia cantik, kau boleh bayang betapa buruknya dia. Itulah dia, terpesona pada diri sendiri. Aku dalam GTC ni akulah yang paling berdisiplin sekali. Apa hal berani kau cakap macam tu? Tak ada. Kita jangan jack diri kita sendiri. Itu cerita dia. Tapi yang paling penting sekali, semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Itu sebabnya bila saya ceramah di mana-mana, terutamanya dalam institusi pendidikan, di kolej, universiti, sekolah, saya akan tekankan satu nilai ADAB. Nilai adab. Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Kita nampak pekerja dia, bantu takbir je, belajar tak tinggi pun, bantu takbir je, tapi sopan santun, berbahasa, Tuan boleh tak kalau kita buat macam ni Tuan, kalau macam ni saya nak tanyalah, saya ni tak pandai sangat, kalau macam ni okey, boleh lah tu, cuma yang ni betulkan sikit. Adab, nampak tak? Adab tu penting kan? Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, pagah dek budi dengan bahasa. Kan, macam hari ni sampai kan, kita tengok budi bahasa orang sini, tanda-tanda orang yang baik, datangnya disambut, baliknya diiring, tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Cuba tengok siapa orang tu, baik orang tu, datangnya disambut, baliknya diiring, tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut namanya oleh MC. Siapa agaknya orang tu dalam dewan ni, contohlah kan. Saya tak cakap saya. Sebagai contohlah, katalah Tuan CEO gitu, dia buat jamuan rumah terkupak kan, open house, rumah terbuka, rumah terkupak kan. Dia buat open house, percaya cakap saya, bukan semua orang yang datang dia akan berlari sambut, bukan semua orang, melainkan orang yang baik dengan dia. Faham tak? Ataupun orang yang mungkin pangkat tinggi yang dia kena baik. Beliau tu dah masuk kan. Tapi kalau yang lain, masuk. Biasa je. Macam tu kat kita. Bukan semua orang yang akan berlari, melainkan mungkin kawan baik betul, kawan rapat. Ya Allah kau datang, mesti kita pun tarik bawa masuk dalam. Tu pertama, datang disambut, balik sampai kat kereta kita hantar sebab kita rapat dengan dia. Kau tak payahlah, tetamu kau ramai tak payah. Tak apalah, nanti sampai sana call tau. Dah sampai rumah call, sebab itu baik dia. Kita sebut nama ni untuk makluman semua, ni kawan saya daripada sekolah rendah ni, siap beritahu nama disebut-sebut. Bila tak ada dia tanya, kau jadi datang tak? Kau jadi datang tak? Macam tu. Tu keadaannya. Tu orang baik. Faham? Jadi saya bukan nak promote diri sendiri, sebab tu keburukan yang paling buruk. Adalah terpesona pada diri sendiri. Macam tu kan. Jadi itulah dia. Jadi bila berbalik pada cerita integriti tu, ada segala perkara-perkara yang baik. Kita ni nak berjaya dalam hidup. Nak berjaya dalam hidup, kena hidup berintegriti. Kita kena ingat, kejayaan tak datang semudah yang kita nampak. Kita mungkin tak puas hati, kenapa kita duduk kursi keras ni? Untunglah depan tu duduk sofa selesa. Sandro, span semua kan. Contoh, kena faham apa kelebihan duduk di belakang dengan duduk di depan ni. Duduk di belakang, tanggungjawab kurang. Kalau balik pun mungkin orang tak perasan. Duduk depan ni, koncing pun tahan tau. Tahan, nanti dulu lah, kejap lagi habis kot ceramah ni. Nanti dulu. Dia tu contohlah. Nak beritahu tanggungjawab. Sebab jawatan tu datang dengan tanggungjawab. Sebab kita gemar mempersoalkan, kenapa aku tak ni? Tak. Kalau kita tengok, 5 perkara yang kita kena faham dalam kita mengejar kejayaan dalam kehidupan kita dengan cara berintegriti. Kalau tak ada integriti, tu yang nak shortcut tu. Kan? Apa dia 5 perkara? Pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Sebelum bergelar teknologi Syamsul Bahar ni, kan,
Bukan tiba-tiba terus duduk situ. Dia dah buat dah kerja-kerja kat bawah. Dia pernah duduk belakang. Dia pernah buat kerja gencam. Pernah kerja part time dulu masa muda. Dah pernah buat macam-macam. Saya agak-agak macam tu lah. Kan? Tapi kemudian slow naik pangkat. Sampailah kedudukan dia sekarang. Macam Samsul Debat dulu. Bukan tiba-tiba jadi Samsul Debat. Macam mana boleh dapat Samsul Debat? Oh, disebabkan penglibatannya dalam dunia debat. Bohong tu. Itu Wikipedia paling membohong sekali. Dekat dalam internet dia tulis macam tu. Beliau digelar Samsul Debat kerana penglibatan beliau memang tak dinafikan. Saya terbabit dalam dunia debat dan pidato. Semenjak saya bermula menerima pengajian dalam bidang ijazah sarjana muda undang-undang ketika saya final semester di Diploma in Public Admin ketika saya belajar di UiTM di London, Lalu Gajah Melaka. Lendu. Di London, Lalu Gajah Melaka. Masa tu saya baru start pidato. Alhamdulillah, saya berjaya percubaan pertama saya dapat masuk final Negeri Melaka dan alhamdulillah saya berjaya merangkul hadiah Sagwati. Kemudian tahun depan, tak sampai setahun saya dah champion kebangsaan. Adalah beberapa pertandingan yang saya masuk. Kemudian saya fokus pada debat. Sampailah saya dapat top rank best speaker Malaysia untuk debat diraja tahun 2000, 2001, 2002. Tapi bukan itu sebabnya saya digelar Samsul Debat. Bila saya keluar daripada universiti, sebelum pun saya keluar dari universiti, sebelum saya habis final exam, sebelum saya habis final paper saya di dalam peringkat degree, saya dah pergi dah temuduga jawatan-jawatan di luar. Saya cuba market saya cuba interview kat beberapa jawatan. Termasuklah saya pergi ke Majlis Perbandaran Taiping. Saya cuba tu, tapi dia dapat tahu saya ada degree masa tu kan. Saya tak dapat. So, ni ada degree, nanti kita ambil kerja lah, lama kan dia dicabut pergi tempat lain, dia kata macam tu kan. Jadi, saya pun cuba, alhamdulillah, sebelum habis saya jawab final exam, paper yang akhir, mak saya telefon bagi tahu dah ada tawaran kerja untuk saya sebagai timbalan pengarah di Jabatan Undang-Undang di satu agensi di Seremban lah. Kemudian saya jadi tak sampai 4 tahun saya naik jadi pengarah undang-undang, legal advisor dan menyelaraskanlah undang-undang, bawa kes mahkamah dan sebagainya. Disebabkan itu, saya penyawat awam. Bila saya berceramah di luar, saya tak nak pakai nama jawatan penyawat awam tu. Sebab saya tak nak orang call pejabat kerajaan, boleh tak nak panggil dia ceramah, saya tak nak benda tu. So, saya bila berceramah di luar, saya guna nama NGO. Masa tu orang kenal saya. Penceramah kita pada hari ini, Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM. Itu memang jawatan saya dalam NGO lah. Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. So, itulah saya bawa ke sana kemari, Presiden ADAM. Dulu ramai lah orang, kalau search nak nampak saya, bila Google dia akan keluar dekat dalam blog. Kan dulu main blog kan, blog. Dia orang pun update gambar, ceramah, cerita ceramah kat mana. Lepas tu gambar pula semua gelap menganga semua kan. Jadi ramai orang panggil dia ni kan. Jadi itulah mula dia kan. Dan kemudian kebetulan ada satu program di Seremban. Di Seremban program Jom Baca 10 Minit, ingat tak? Yang kempen 10 minit senyap semua baca pun, ingat? Jadi saya kena ceramah dekat Seremban. Lepas tu masa tu yang rasmi esko pelajaran. Lepas tu ada pengarah perpustakaan, ada pengarah pendidikan. Sebab pengarah pendidikan menyampaikan ucapan, budak Cak Lempong atas petang tu teng. Bila dia nak naik, pukul Cak Lempong tu. Lepas tu ucapan daripada pengarah perpustakaan teng. Pengarah pendidikan teng. Lepas tu esko tu merasmikan teng. Okey. Lepas tu senyap sebab baca 10 minit. Lepas 10 minit ada sesi tazkirah. Kan perkongsian ilmu daripada Syamsul Amri Ismail, Presiden Alumni Debat Malaysia. Masa tu salah seorang yang datang masa dengar ceramah tu adalah yang melancarkan e-book, dia yang pembekalkan e-book dekat perpustakaan ni. So dia datang, dia pun baca dekat tu. Siapalah nak dengar ceramah tengku sebelah orang semua dah anti climate dah, lepas ni orang nak makan dah. Dia cakap tu. Jadi bila dijemput Saudara Syamsul Amri Ismail naik atas pentas, budak Cak Lempong tu boleh tak pukul? Orang lain dipukul kan. Jadi saya ni jenis penceramah alam sekitar, saya akan tegur mana yang ada kan. Kau orang lain kau pukul kan? Apa salah aku ceramah? Kau pukul sekarang. Tak pukul. Jadi orang semua dah gelak dah masa tu. Jadi saya pun ceramah macam biasalah. Saya cuba serius yang boleh. Tapi dia orang gelak jugalah. Jadi yang pembekal e-book ni Datuk Ismail nama dia. Datuk Ismail.
dia cakap dengan saya. Dia jumpa saya, dia kata, saya waktu tu saya tak sangka you boleh pull crowd bagi dengar ceramah you, dia kata. So I nak jemput you datang dekat tempat I, boleh? Dia kata. Saya pun pergilah dekat surau dia, surau di Puncak Setiawangsa di KL. Pergi Puncak Setiawangsa, rumah besar-besar punya situ. Lepas tu bila saya masuk dekat surau tu, dia punya whiteboard bukan whiteboard tau, dia pakai kaca. Lepas tu Senari Jawatankuasa tu, Tan Sri, Tun, Datuk Seri, Datuk, memang tak diincik situ. Gila lah surau ni. Dan dia tulis tu, yang bestnya, Datuk Ismail tadi, sebagai salah seorang jawatankuasa, dia tulis, dia terlupa siapa nama penceramah tu. Samsul apa entah. Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Tu yang dia tulis, ceramah malam ni Syamsul Debat. Itulah mula dia. Dan salah seorang yang dengar ceramah pada malam itu, namanya adalah Tuan Datuk Haji Izlan Basar, iaitu CEO TV Al-Hijrah pada ketika itu. Dan dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Melekat terus nama tu. Itulah sejarah dia kalau orang tanya kenapa nama Syamsul Debat tu ada. Punca dia terlupa je. Dan lepas tu saya kena marah. Bila saya Datuk Haji Izlan ni bawa pergi program, bila saya ceramah, nama siapa? Samsul Amri. Samsul Debat lah cakap. Dia kata macam tu. Dia marah tu. Oh, Samsul Debat. Okay, Samsul Debat. Dia kata. Aku pun tak suka jawatan dan nama tu kan. Jadi akhirnya melekat. Tu kadang-kadang kalau siapa yang berurusan dengan PA saya, minta maaf lah, SD sibuk sikit. SD mungkin besok. Dia bukan statutory declaration tau. Itu Samsul Debat. Itu sebabnya saya lagi suka kalau orang letak nama saya Saudara Syamsul Debat, SSD. Tapi bila sebut USD, mahal. Takut tak boleh bayar kan. Yang kita setuju tu kena revise balik. Macam tu, kena faham. Jadi, itulah cerita dia. Jadi, kita kena ingat, untuk berjaya dengan bidang penuh integriti, 5 aspek. Pertama, prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba kita berjaya. Seperti saya kata tadi. Ada step-step dia. Daripada sekolah, kita pun tak sangka kita berakhir di sini. Dan itu pun kadang-kadang ada yang rasa macam nak akhirkan cepat. Apalah aku kerja kat sini? Dia kata kan? Ada orang macam tu kan. Alah, kenapa lah? Macam tu kan? Nak pula. Tetapi, apa yang penting kita kena ingat bila kita duduk dalam ni, kan? 2 kegembiraan yang kita kena fikir. Pertama, bila duduk dalam dewan ni, maknanya kita ada kerja. Kita dah ada career. Orang kat luar sana bawa file folder ni, kulu kilin, tengah fikir nak kerja apa. Kerja pun tak ada. Pertama. Keduanya kegembiraan sebab adanya ceramah pagi ni. Maknanya tak payah kerja. Faham tak? Kan pagi ni kan tak payah kerja. Kan macam tu lah lebih kurangan. Jadi alhamdulillah ada ceramah. Kalau boleh biar sampai petang kan, tak payah kerja sampai petang. Macam tu lah, tapi tak lah. Jadi gurau je. Jadi tu pertama. Yang kedua, nak berjaya kena ada komitmen. Komitmen kerja kena ada. Kena buat kerja, kena siapkan itu, kena siapkan ini. Kena datang. Hari Sabtu ni semua wajib datang. Pelancaran Masjid Hijau bersama dengan Samsul Debat. Kena datang. Sebab tu komitmen. Ada orang, dia nak bekerja je. Tapi tak nak bagi komitmen lain. Orang tu akan fail sebagai manusia. Kan? Yang ketiga, kena fokus. Ini tak, bila kerja sibuk buat benda lain. Sebab dalam Malaysia ni ada 4 jenis pekerja. Pertama, nama dia administrator. Masuk on time, balik on time. Mejanya kemas. Dia tahu apa yang dia letak atas meja tu. Yang ni frame, sini pen. Letak dah, kan? Siap label. Macam lokasi jenayah tu kan. Label, pap. Untuk letak pen mesti situ. Ni frame, ni tapak dia. Lagi teruk daripada Jepun. Jepun ajar kita 5S, tak macam tu. Melampau-lampau. Ini Swiss lampu. Kebangang sangat tak tahu tu Swiss. Kan? Orang Jepun pun gelak. Budak tadika sampai macam sekolah kita kan, semua ada label. Tak tadika, tak. Lepas tu dah bertukar dah. 5S tu jadi Exa, kan? Tak pasal-pasal. Muka handsome. Pakai blazer. Gambar tampal kat bilik air. Exa jaga bilik air. Apa benda? Letak nama sudahlah. Penyelarasan apa semua sudah. Jadualnya macam mana? Sudah. Kan? Jadi, mana kata yang kita nak bagi tahu ni dari segi administrator ni kemas, meja dia terstruktur dan dia tak suka tangguh-tangguh kerja sebab dia tak suka meja dia semak. Dia kerjakan cepat ataupun yang patut pindahkan ke orang lain. Dia tak nak. Macam tu dia. Ni salah satu efek teknologi hijau. Oh, benda ni dah patah
Saya tak usik apa pun tahu. Okey, jadi dia tu administrator, meja dia kemas, tersusun. Kalau orang usik, siapa usik belakang aku tadi, dia tahu. Tu pertama. Kategori kedua, nama dia performers. Memang kerja dia, ya Allah, perform. Bos memang sayang dia sebab dia memang kerja deadline. Tapi dia datang mungkin lewat sikit, 85 minit, lepas tu, tapi dia balik lambat. Dia perform, meja dia penuh barang, bawah tu file bertingkat, dia tahu dah, mana file kau bagi kat tu kat kaki tu, yang tu, dia tahu yang mana. Dia memang kerja memang gila bab satu lah, memang gila babi lah kalau kau tak faham. Aku cakap lah, elok kau tak nak faham. Kau nak cover ayat tu, kan? Bayangkan, tu orang kategori kedua. Kategori ketiga nama dia entrepreneurs, usahawan. Niaga je kerja kat pejabat. Ada. Kau tak payah tunjuk, aku tahu. Kau tak payah, aku tahu. Ada. Kan ada je benda ni nak menjalan raya, kuih-kuih raya, apa semua dah mula dah ni barang. Tak beli tak apa. Tengok je, rasa pun tak apa, tak tahu. Dan meja dia clear. Ada flyers, ada sampel tu je atas meja. Dan kategori yang keempat nama dia follower. Ikut orang aja. Dia tahu dah ceramah ni ada hari ni. Dia tanya, kau pergi tak ceramah esok? Pergi sama tau. Kalau tak pergi sesama. Senang dia jawab sesama. Kan? Contohlah, pergi kursus 3 hari 2 malam. Daripada Bangi, kita kursus kat Putrajaya, dekat hotel tu, kita kursus 3 hari 2 malam. Hari ketiga biasanya habis pukul apa? Tengah hari kan, soalan dia tanya, kau balik office balik tak? Kau jangan kita orang semua tak balik ni, jangan kau seorang tiba-tiba balik pula. Dia siap ajak orang lain tu, jangan balik office. Sedangkan dekat je. Siapa cakap peruntukan kalau kursus tu tak kena balik rumah? Siapa cakap? Tengok, kau gelak kenapa? Kau buat benda tu kan, aku tahu. Sebab aku kerja dulu pun aku buat juga benda tu. Kan? Jadi makna kata dia follow. Jadi tengok kita. Yang dari segi apa? Yang kedua tadi komitmen. Yang ketiga fokus. Yang keempat kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Kena patuh. So dalam kata lain disiplin. Dan yang kelima, apa yang kena ada adalah konsistensi, keberterusan. Ataupun biasanya ustaz yang baca doa tersebut istiqamah. Dia tak boleh hari ni rajin, besok malam-malam malas tak rajin balik, tak boleh. Kita tak akan berjaya. 5 ni yang saya sebut ni, buang satu takkan berjaya. Contohlah anak nak ambil PSSPM, 5 ni kena ada. Prosesnya panjang, betul tak? Bukannya tiba-tiba dia boleh jawab SPM tu dengan baik. Dia kena pergi tuition, dia masuk kelas, kena buat homework, kena buat partial question. Nampak tak? Prosesnya panjang. Kedua, kena ada komitmen. Apa yang cikgu suruh buat, kena buat. Cikgu suruh buat ni, cikgu suruh hafal ni, cikgu suruh lancarkan ni, cikgu suruh buat ni, kena buat. Fokus, tak boleh waktu belajar dia main-main. Dia takkan boleh. Buang satu je, tak boleh. Tak ada disiplin. Kadang-kadang dia bagus, dia brilliant, tapi dia ada masalah disiplin. Dia pukul budak, kena gantung sekolah 2 minggu. Percaya cakap saya, dia akan efek study dia. Yang terakhir sekali, kena ada konsistensi. Dia tak boleh malas. Dalam minit pun nak pukul, tak boleh. Contoh, satu lagi saya bawa, player bola sepak, nak main Malaysia. Proses panjang, bukan tu boleh wakil Malaysia. Dia wakil negeri dulu. Wakil daerah dulu, wakil negeri pula. Baru boleh pergi selection untuk kebangsaan. Lepas tu prestasi dia akan dipantau, tengok okey tak okey bila dia main liga tempatan ni, okey tak okey sebelum nak wakil kebangsaan. Lepas tu komitmen, dia tu datang training tak? Kadang komitmen, kejap datang, ada masalah keluarga. Orang tak nak macam tu. Lepas tu masa training tak fokus. Orang patut bola tu sepak, kau pakai kepala. Tak menyarap kau. Patut bola tu tanduk, kau pakai kaki. Contoh. Disiplin. Kita pun tahu, dekat camp latihan kebangsaan tu, ada player-player kena gugurkan sebab tak disiplin, tengah malam lari pergi kelab malam. Ingat tak budak-budak kelab malam dululah, ada cerita kan? Dia ponteng, dia pergi menyuruh pajak pagar, pergi lepak kat luar, tertangkap, kena drop. Bila kena drop, sampai bila dah tak boleh wakil kebangsaan. Dan begitu juga konsistensi, prestasinya baik. Itu cerita dia. Mana nak beritahu, dalam hidup kita ni, 5 saya sebut tadi, tak boleh satu pun tak ada. Nampak tak? Jadi dalam bab integriti, apa ciri-ciri kena ada? Jujur pertama. Jangan menipu. Tak tahu tanya. Saya tak faham lah macam mana prosedur dia ni. Boleh ke macam ni? Okey ke macam tu? Tanya. Jujur. Jangan, saya tahu ni, saya tahu. Tapi sebenarnya tak tahu. Maka berlakulah masalah dalam
dalam kerja-kerja kita, kerjanya tak sempurna, kerjanya tak elok dan kita dipersalahkan. Jujur. Tak tahu, cakap tak tahu. Faham? Jujur. Kedua, amanah. Kena ingat kerja kita ni amanah. Kadang-kadang kita buat tak amanah macam mana? Contoh tipu claim. Kan? Mileage. Pergi kursus yang sama 4 orang. Tapi kenapa mileage yang berbeza? Jujur. Jawab, saya tak tahu jalan. Ini kau marah dengan bahagian kewangan. Macam duit mak ayah dia. Sebab bukan duit mak ayah dia lah. Maka dia query. Bahagian kewangan selalu dipersalahkan dalam hal ni. Kesian bahagian kewangan. Mana bahagian kewangan? Mana bahagian kewangan? Dia pun tak sure. Tentu ya kan. Bahagian kewangan mana? Mana bahagian kewangan? Bahagian kewangan lagi? Yang tu tengah tak, oh, ada masalah dia. Tak adalah, okey. Tadi maknanya bahagian kewangan dipersalahkan. Tak. Dia hanya tanya sebab besok kalau jadi apa-apa silap bayar, dia kena jawab. So jawab dengan jujur, saya tak tahu jalan dekat roundabout tu ya, saya pusing 3 kali, saya masuk kanan, ya Allah, rupanya salah, pusing balik. Itulah masalah saya. Maka jujur aja. Amanah. Bawa anak-anak pergi pejabat. Mama ada kerja. Nyampah aku, mama saja. Kampung robongek cerita. Mama. Seorang tu mami. Kan. Panggil apa? Mama. Dia cakap kat baby tu. Mak kat dapur. Mak kat dapur kan. Tak apalah. Dia pun cakap macam tu kan. Duduk dan diam. Mama ada kerja ni, nak ambil kertas orang satu. Tu kertas adalah bukan milik kita. Tu milik pejabat organisasi MGTC. Kalau kertas pun benda kecil kita tak boleh amanah. Benda besar lebih lagi tak boleh. Ada siap bawa pen dekat pejabat. Ada pen lebih. Bawa bagi sebab anak nak guna nak peksa. Macam mana tu? Guna mesin photostat untuk photostat IC dengan surat beranak anak. Boleh ke? Mana boleh? Itu tujuan peribadi. Sedangkan tak berapa sen pun boleh beli dekat luar. Boleh photostat kat luar. Nampak tak? Contohnya bila tiba musim perayaan Tahun Baru Cina. Datanglah pembekal-pembekal kat pejabat, hantar ni. Kita pun cakap, tak ada limau ke tahun ni? Apa hal lah kau tanya? Apa masalah kau? Kau lapar mana nak makan limau tu? Kat tepi jalan melambak, harga berapa ringgit, kau jangan jatuhkan maruah kau senipis kulit limau. Jaga maruah kita ni. Faham? Bawa bakul berisi limau, sangat borek, payah nak jenjing, biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Faham? Nah, macam tu. Kalau mati kena baham harimau, steady lah. Kenapa dia mati kena baham harimau? Juga besar ke harimau tu? Besar juga. Dahsyat ni dengan harimau nampaklah dikenang. Kena gigit anjing, melumpur langsung mati. Berbandor. Faham tak? Itu cerita dia. Nak bagi faham. Maruah jaga. Saya dulu jadi pengarah undang, cukup jaga tu. Budak enforcement saya 80 orang, cukup jaga. Dia bukan hanya tu, kita nak handle persepsi sekali. Dia ada sambut, kan staff biasanya ada hari lahir. Kemudian hari lahir je, kita dengan ini, kita mengumumkan sama hari lahir kepada kaki tangan kita yang bernama, sebut nama. Macam you all juga, you all buat tak? Ada kan? You all dapat hadiah apa? Vacuum. Kau janganlah spesifik sangat. Kita dapat hadiah apa? Cakaplah barang elektrik ke. Tak payah kau sebut apa yang kau dapat. Tak. Dapat hadiah apa? Duit. Duit, voucher. Tahu tak staff saya dulu dapat apa? Dapat hamper. Bila dapat hamper, budak penguasa ramai yang pergi kerja naik motor. Lepas tu dia letak hamper dalam bakul, dia naik dengan baju penguasa tu bawa. Kau bayang orang cakap apa? Kau tengok tu lah dia rasuah dapat hamper. Nampak tu? Itu yang saya syorkan, tukar. Sebab persepsi kena jaga. Kan? Justice is not only be done, but must be seen to be done. Kan? Nak biar dilihat ianya dilakukan. So, tukar. Dapatlah voucher pasar raya tu. Jadi bila dapat, dia bolehlah bawa wife dia, anak-anak dia pergi beli bahan-bahan dapur. Kalau tak cukup, boleh tambah sikit je lagi. Kan? Adalah. Kan? Jadi macam tu. Jadi tak nampak lah simpan macam tu. Bawa hamper besar-besar tinggi. Dah lah semua makanan. Minta maaf cakap lah. Kita dapat hamper okey. Kan? Ada satu hamba Allah, minta maaf tau, saya cakap ni mungkin kasar lah. Saya mengulang balik, ada satu orang yang menyebabkan saya sedar. Dia kata apa? Berapa kau bagi hamper kat orang? Buat tarik je, ada orang sebut. Dia tu Datuk lah, Datuk Seri, ada seorang Datuk Seri. Buat tarik je kau bagi hamper ni. Dia cakap macam tu.
Kalau bagi hadiah, bagi buku. Macam tadi lah, terima kasih apa Tuan Samsul Bahar bagi kat saya buku tadi, buku tulisan nukilan ayahandanya. Alhamdulillah, syukur, terima kasih banyak. Bagi buku tu sebab saya kata bagi buku. Sebab bila bagi buku mengalir pahala dibaca. Dia ni bagi buku simple-simple. 5 tips jadi isteri yang redha dengan tindakan suami. Macam tu. Macam tu lah kan bagi tipsnya. Aku baru fikir nak buat buku tu. Kan? Ya. Tak ada. Contoh lah kan nak buat. Jadi kita bagi buku, kita bagi ni, bagi kat orang. Sebab kita tanya, sebab kecenderungan. Start pada tu, mana program yang kalau saya handle dengan tim saya, kalau ada buat program apa, saya kata bagi hadiah buku. Itu paling baik sekali. Kan? Iya, kadang-kadang macam contoh panggil Datuk, panggil menteri apa semua, membazir kau bagi bukit buah sampai 5,000, sampai 2,000. Sudahnya dia bagi reba, dia buat balik. Dia saya tahu tak apa-apa program dah. Jangan membazir lah. Berhenti-berhentilah bagi buah ni. Kan? Betul, bagi buku. Biar dia letak dalam kereta dia. Senang-senang dia boleh baca. Biar cerdik sikit. Banyak menteri tak cerdik hari ni. Bukan menteri yang sekarang tak tahu bila tak macam tu lah kan. Tak ni saya contoh lah Betul. Jadi mana kata itu. Jadi mana kata amanah. Okey. Yang ketiga, ukhuwah. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Kita satu organisasi. Kan? Kita camah sampai ke apa ni? 11, okeylah. Kita jangan saling jatuh menjatuhkan. Kerjasama tu penting. Kan? Bila jatuh menjatuhkan tu jadi tak elok. 3 penyakit yang paling besar dalam organisasi. Pertama, tamak. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Kena faham tu orang perempuan. Dia jangan tamak. Apa siut-siut. Aku dengar lah kau cakap tu. Kau ngumpat aku pun aku dengar. Tadi aku lalu tadi aku dengar. Tinggi kan? Tinggi aku dengar tadi tu. Kau tak usah lah kan? Tak usah. Aku orang ngumpat aku sebelah kau nampak je aku macam duduk macam tak tahu. Aku dengar. Kita tengah jalan ni sempat ngumpat. Tinggi kan? Tinggi kan? Tu yang seorang lah dalam TV nampak tua. Kau hajar. Betul saya dengar tu. Kan? Dia ada je ayat tu. Dia gelak tu mana betul dia cakap. Dia memang macam tu dekat TV banyak menipu. Lepas tu ada yang cakap dalam TV nampak genap kau tinggikan sikit TV kau cakap tu. Ada saya ceramah dekat Sarawak tu, saya keluar daripada restoran Laksa Sarawak tu. Imam Laksa kan kalau keluar adalah seorang non muslim Kristian. Dia tu nak ambil gambar boleh? Dia kata boleh, tak ada masalah. Tak salah orang ke? Tak salah. Adiputra kan saya kata bukan. Tak tahulah nak kecil hati ke nak seronok tak tahulah. Kebetulan nak masa tu tengah sibuk dengan mak kilau, aku kata agak-agak lah. Saya tak adalah terbawa-bawa, tapi bila masuk dalam toilet tu sang mana yang sama tu terfikir kan. Boleh dia di Putra. Aduh. Masa tengah isi minyak lagi tu. Tengah isi minyak. Pelakon kan. Tak adalah. Bukan dia tahu. Okey, saya siapa? Saya buka cermata. Saya siapa? Patah Amin kan? Saya kata bukan. Saya kata ya Allah, dia orang ni kan main bantai je. Itu yang masa Samsul punya isu itu. Samsul lain pun kena. Saya ingat Samsul kau. Itu orang kenyang kena balon dalam media sosial ni. Abang Samsul kau tu pun kena. Sebiji sudahlah. Ada gambar saya dekat depan Jabal Nur tu. Ada dekat dalam phone saya. Jabal Nur macam ni asap dalam gambar tu kan. Dia pun tulis. Inilah dia perangai jantan. Hari-hari camah pasal kahwin, sudahnya dia yang kahwin. Tak guna punya jantan. Dia tulis macam tu. Kan? Ya Allah Akbar. Selama ni support dia. Semenjak dia buat perangai ni, memang aku tak support camah dia. Sampai jalan lah dia kata tu. Saya jawab tau. Saya mula terjawab. Lepas tu dah tanpa banyak saya tak apa nak jawab dah. Saya jawab dan ceramah. Masa saya jawab tu saya katalah, tolonglah kau cakap ni Samsul siapa ni? Aku ni Samsul debat ceramah. Tak ada kena dengan Samsul yang kau sebut tu. Oh sorry Ustaz, salah info. Suka-suka kau salah info. Itu masalah. Abang Samsul kau sudah ni jawab apa? Dah jodoh. Dia jawab tu je. Dah penat sangat dah. Nak jawab apa lagi? Tak adalah. Saya ni bukanlah nak backing siapa-siapa. Tolong cerita. Dalam dewan ni yang dah berumah tangga kan? Banyak kan dah berumah tangga. Tolong cerita. Alhamdulillah Ustaz. Daripada mula saya kahwin sampai sekarang. Belum ada masalah lagi. Cakap. Tak ada masalah pada rumah tangga kita cakap.
Alhamdulillah Ustaz, 20 tahun saya kahwin tak ada masalah. Itu masalah tu. Masalah kena ada, tetapi jangan. Saya tengok contoh lah semalam kan. Adalah keluar isu macam-macam lah. Bila isteri, bila suami masing-masing ditanya oleh wartawan. Percaya cakap saya. Kadang-kadang jawapan tu bukan jawapan dia orang. Saya pernah dulu waktu saya berlakon dalam filem This is Pilah. Yang mana kemunculan saya tak sampai pun 30 saat untuk dua-dua scene tu. Watak saya berceramah masa tu. Saya ingat lagi, saya daripada KL sampai kat sana dah pukul dekat Sim Nanti tu, dalam syuting kat Sim Nanti pukul 2 pagi sampai. Budak-budak kampung dah terlelap sebab dia kena berlakon untuk jadi extra yang duduk dengar ceramah. Dengan baju Melayu ni, dengan apa, kesian betul tengok budak tu. Jadi saya pula bawa 2 baju. Okey, Ustaz ceramah sikit, Ustaz buat kelakar sikit, apa-apa. Okey, cut. Okey, Ustaz tukar baju. Saya pun tukar baju. Okey, Ustaz, yang kedua ni Ustaz kata, dia tanya, apa hukum Ustaz kalau kita kahwin dengan ni. Lepas tu, macam ni lah. Dari segi hukum, blackout. Dia akan buat scene tu blackout. Oh, sebabkan blackout kita sambung. Cut. Okey Ustaz, settle Ustaz. Okey, tu je scene untuk Ustaz ni. Aku datang tak sampai pun berapa minit aku punya scene tu balik. Okey. Jadi, wartawan tanya saya, bila pelancaran filem This is Pilah di The Curve di Damansara. Wartawan tanya saya, adakah Ustaz Samsul Debat akan mempertimbangkan kalau ditawarkan untuk berlakon dengan watak-watak lain selepas ini? Saya kata bergantung pada jadual ceramah saya. Kalau ceramah saya okey lah. Saya kata kalau tak, saya pun tak boleh nak komit juga. Jadi maknanya setujulah kalau ditawarkan watak lain. Dia tanya macam tu. Saya kata, yalah, tengok jadual saya. Kalau jadual saya okey, bolehlah saya cuba. Saya kata kan. Maknanya setujulah. Apa benda kau ni, saya kata kan. Yalah, saya setujulah, tapi kena tengok jadual saya. Tahu tak keluar besok tahu apa? Samsul Debat ingin mencuba watak baru. Kan lain tu. Bukan itu yang aku cakap. Dia yang tanya aku kalau ditawarkan. Jadi saya kata, ingin cuba, seolah aku yang ada nak berlakon lagi. Betul, susah berlakon ni. Man. Saya berlakon Janda Cosmopolitan. Tengok tak Janda Cosmopolitan? Buka dekat dalam YouTube, Janda Cosmopolitan. Gila betul. Salah seorang jemaah pelakon ni, dia boleh jatuh cinta dengan penceramah. Gila aku nak bawa watak tu. Masa tu saya sebenarnya dah jatuh cinta dengan Ustaz, dengan bergerai mata dia. Aku kata, kau betul-betul ke ni? Saya cakap tu kan. Saya dah tak ikut skrip dah masa tu. Kan? Cut. Dia kata, Ustaz bukan tu, dialog Ustaz lah. Kau tengok bergerai mata dia kan. Oi, bukan senang. Dapat jugalah masa tu. Saya berlakon. Tengok dekat dalam YouTube ada kan. Jadi, tak nak beritahu, orang boleh pusing. Itu sebab saya kata, dalam kes tu teranglah cakap Samsul Yusof ke Puteri Sarah Liana yang baru Daniel dengan apa sebut pasal apa siapa nama tu Farid Kamil kan. Jadi sebenarnya satu je pesan saya tak ada siapa pun antara kita yang duduk serumah dengan dia. Jadi bila kau tak tahu, janganlah kau komen lebih-lebih. Komen macam kau tahu semua, ni lah dia jantan tak guna, beli jalan lah kau, sudahlah, tinggalkanlah. Kau dah tahu dia tak elok, kau ceraikan dia, bodoh, semua keluar. Kita tak tahu apa berlaku dalam rumah tangga ni, kita tak tahu. Kan? Jadi jangan komen lebih-lebih. Cuma doa, ya Allah, semoga Allah berikan yang terbaik buat mereka, ya Allah, dan jauhkanlah kami, ya Allah, kami suami isteri pada ujian seperti ini. Macam tu. Nampak orang kahwin lebih, kau doa, lantaklah kau, melingkup dah kau. Jangan. Semoga mereka berbahagia, ya Allah, tapi kau jauhkan aku daripada ujian seperti ini. Nampak? Faham? Kalau kau marah pun buat poligami ni, jangan marah hukum, marah orang yang tak betul tu. Faham? Nabi pun ajar, kalau kamu tak suka dengan perbuatan orang tu, bencikanlah perbuatannya, bukan orangnya. Nabi ajar. Faham? Tu dia. Tu dia ubat dia. Faham Inilah lelaki macam tu lah. Kalau senang sikit, bolehlah kau bagi komen kan. Tak usah. Tu sebabnya kadang-kadang, sebab dalam media sosial, jangan sibuk kongsi-kongsi pasal pribadi kita. Jangan. Orang dulu masa kita pakai Kodak, Konica, Fuji, ingat tak? Kita ambil gambar crop kan. Kita tak nak gambar sini tak cantik. Sini cantik. Pemandangan, view dia okey lah, pak. Contohlah dekat tiang LLN.
kan. Dia dulu kan macam tu kan. Orang perempuan kan sibuk nyengit-nyengitkan badan. Kalau dia gemuk tergemuk je lah, sibuk. Tak nampak kurus, balik semula. Berapa halnya kan. Geram aku. Tak, sebenarnya itu cerita dia. Kadang bila kita share penyakit ain, benar tak penyakit ain? Itu dah ceramah yang lain lah. Penyakit ain ni mata ni dia tak tahan tengok. Lepas tu mula dia hantar benda pun bukan. Contoh. Kita share gambar yang tadi. Yang dekat handbrake tu. Lepas tu kau masuk kau post, alhamdulillah. Kan, detik yang paling berbahagia bila bersama insan yang tersayang. Semoga Allah merahmati hubungan kami. Yang kau cakap kan. Lepas tu kau sibuk tangan, tak ada orang komen pun. Lepas tu kau bergaduh dengan lelaki kau. Kenapa abang tak like? La ilaha illallah, apa masalah kau? Hei, aku tak faham betul. Lepas tu kebetulan pula yang suami like pula program dekat pejabat tu like. Oh, untuk orang lain awak boleh like. Dia kata, ah, masalah juga. Kan? Kenapa kau gelak? Benda tu berlaku kan? Aku tahu. Jadi, apa panas sangat sini, memang tak ada aircon ke apa? Oi lah, green tech. Kau pakai kipas apa? Kipas tu je kan? Baru tadi aku mengelak peluh. Kau tak perasan ke? Bukan? Tak apa, tapi saya okey. Tak, tapi contohlah. Jadi bila kita letak tu kan, orang kan apa tu? Contohlah kalau orang yang okey, tapi orang yang tengah ada masalah, nampak gambar macam tu. Kan? Semoga orang, sudahlah tahun pertama ni awal-awal bolehlah kau bahagia, besok cerai ni. Dia doa. Faham tak? Yang tu kita takut. Itu sebab dulu cuci gambar, kita bilang, kau ambil gambar jangan gegar-gegar tau. Tangan kau tu elok sikit. Tangan tak berbedung. Asal dulu habis 5 gambar rugi je. 5 gambar rosak dia tu. Gambar bergegar. Kan, lepas tu bila dah cuci, kita masuk dalam album. Lepas tu kita tengok sendiri. Adakah kita dulu cuci, kita tampal kat papan kenyataan masjid, biar orang kampung nampak semua? Tak ada pun. Nampak tak? Itu yang saya nak buka, minda kita fikir balik semula. Kan? Lepas tu selfie. Kan? Saya ingat saya camah di Mersing. Kan? Di Mersing ada seorang pakcik ni. Ustaz, kita selfie boleh? Boleh. Dia pun tarik saya. Dia pun keluar tempat tangan dia. Saya pun tengok lah tempat tangan. Alhamdulillah Ustaz, saya simpan dalam hati. Falsafah. Simpan dalam handphone sampai masa kena format Ustaz kata. Simpan dalam hati, ingat sampai mati. Iya. Kita simpan dalam phone, tiba-tiba telefon rosak. Lepas tu telefon slow lah, bodoh telefon, bukan telefon tu bodoh, kau yang bodoh simpan banyak sangat dalam tu. Video ceramah kau simpan, yang tu kau simpan, macam mana tak berat telefon? Telefon apa pun kau beli, dia akan jadi masalah macam tu kalau kau simpan semua benda dalam tu. Faham tak? Itulah cerita dia. Jadi, pada kata, kita kena pergi dengan cara lain. Cara lain, okey? Hubungan, jangan tamak, kongsi tak apa. Maksud kongsi ni bukan yang itu. Kau tolong jangan negatif. Perempuan, berkongsi ni maknanya kita bersedekah, maknanya kita berbahagi apa yang kita ada. Faham? Ke masih lagi rasa maksud macam tu? Contohnya kita ada duit lebih, kita sedekah, kita bantu orang. Macam program Masjid Hijau tadi kan, Masjid Hijau, walaupun RM1 tapi besar maknanya. Sebenarnya tak susah pun. Saya ingat waktu saya dengan Abang Samsul Raurau di MSU bersama dengan arwah Datuk Nasir Wahab. Masa tu kita lancarkan pembinaan masjid 9.8 juta. Saya bisik dengan Samsul Raurau, bila dapat ni bang? 9.8 juta, gila betul saya kata macam tu. Itulah banyak, rupa-rupanya dah setahun dah dia jalankan tabung tu. Masa tu diumumkan malam tu, kutipan yang dah ada setakat tu 8.5 juta. Maknanya benda tu boleh dapat. Setakat Masjid Hijau nak bagi 200,000 sekarang ni, kocik punya hal kalau kat Malaysia ni sepatutnya. Tolonglah jangan bagi malu Islam ni. Tu saya kata. Jadi pada semua tengah tengok secara live, jadi minta tolong. Jadi pihak MGTC tengok nanti komen dekat Syamsul Amri Ismail Official dekat Facebook tu, tolong masukkan dalam tu siapa nak menyumbang, sila sumbang dekat nombor akaun ni. Dekat dalam TikTok dia tak simpan. Mungkin tengok dalam YouTube nanti akan keluar minggu depan. TikTok kita ni akan keluar minggu depan. Masukkan dalam tu. InsyaAllah. Ramai sahabat-sahabat kita daripada Singapura pun akan sponsor. InsyaAllah.
Sebab benda tu saham akhirat. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham. Kau sangka buruk kat lagi kan? Sebenarnya poligami tu baik, betul tak? Cuma manusia tu kadang-kadang yang tak baik dalam menjalankannya, betul tak? Betul tak? Betul. Jadi marah. Bila hakim tanya, tahu tak semua? Ni saya sikit lah. Orang perempuan tahu tak? Sekarang peraturannya undang-undang. Tak saya confirm dengan Encik Azmin. Dia bahagian legal kan? Sekarang tu makluman, orang lelaki pun kena dengar ni. Untuk berkahwin lebih daripada satu tidak memerlukan izin isteri pertama. Sekarang. Tahu ke tak tahu? Memang tak perlu lagi. Tak perlu. Satu Malaysia tak perlu. Faham? Tu. Orang lelaki betul kejut. Juk weh. Kan, tapi dia buat tenang. Betul kan? Tapi macam ni. Contohlah. Katalah nama MC kita siapa nama abang? Ashraf. Encik Ashraf bin Arif membuat permohonan poligami pada hari ini. Contohlah kan. Dia pun beli. Okey, Encik Ashraf telah membuat permohonan poligami dan pada ketika itu isteri Encik Ashraf akan dipanggil. Bukan untuk izin, tapi dia tanya, sekarang ni puan, ni contoh je. Contoh aja bukan betul-betul. Bukan doa tapi nak bagi faham. Okey. Ni puan, suami puan ni Encik Ashraf dia mohon poligami. Apa pandangan puan? Saya tak setuju. Kenapa tak setuju? Hati saya memang tak boleh terima. Maka kalau tu alasannya, hakim akan luluskan permohonan Encik Ashraf. Faham? Kau jawab jangan emosi, maksudnya biar bagi fakta. 13 November 1999 dia berjanji dengan saya bawa pokok ketapang tu tak ada orang lain selain saya. Jadi saya tak boleh terima. Hanya disebabkan itu, mahkamah akan luluskan permohonan Encik Ashraf. Ni saya ajar. Puan, sekarang ni Encik Ashraf dia nak mohon poligami. Apa nak? Saya bantah yang Arif sebab saya memikirkan nasib isteri yang bakal dikahwininya. Kerana kalau menurut kemampuan, ni contohlah, kemampuan Encik Ashraf untuk menjaga kami dengan anak-anak saya ni masih lagi belum. Dengan tahap belanja rumah pun saya keluar sendiri. Contohlah, contoh. Encik Ashraf tak macam tu. Dan begitu juga suara dalam dia pun saya belikan. Contohlah orang perempuan tu cakap macam tu. Fakta tu. Jadi kalau tengok boleh semak tangga gaji dia. Berapa dia bagi saya sebulan? Nafkah saya pun tak pernah bagi. Contoh. Tapi saya selama ni redha. Tapi kalau inilah tindakan yang diambil, saya bimbang timbul kemudaratan kepada perempuan yang bakal dikahwini. Dengan ini permohonan ditolak. Wah, faham? Ni aku ajar korang orang perempuan, jaga hak korang. Marah ni poligami tak sesuai lah, apa semua. Jangan siapa cakap macam tu kena ngucap balik semula. Poligami ni sebut dalam Quran ke dalam hadis? Quran. Kan? Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Surah An-Nisa tu dia beritahu, fankihu ma tabalakum, bernikahlah kamu dengan wanita yang kamu sukai, kamu senangi. Masna wa thulatha, dua terus. Allah sebut dua terus dalam Quran. Masna wa thulatha sawaruba, dua, tiga atau empat. Fa in khiftum alla ta'dilu, tapi kalau kamu bimbang kamu tak berlaku adil, maka cukuplah seorang. Mana kena cuba dua dulu. Orang ajar penceramah ni kan. Kejap lagi dia WhatsApp dengan CEO, tolong jangan panggil penceramah ni lagi, menghasut. Dia kata tak adalah, tak ada contoh. Tak, tapi betul kalau you all dipanggil ke mahkamah, itu jawapan dia. Itu sebab kadang orang perempuan ni dia bukan apa, tak adil lah, tak, kena cakap fakta. Tak emosi, kita cakap dari sisi fakta, kita tak nak ni. Saya tak ada masalah dengan poligami yang Arif, saya okey je. Cuma tinggal lagi kemampuan suami saya belum sampai ke tahap itu.
Mahkamah pun cek tangga gaji apa semua, tengok memang tak cukup. Okey, jadi tolak. Faham macam tu. Banyak tuan-tuan. Kalau tengok kes ni sampai berlaku, integriti pun tak ada kat situ. Sebab pergi ke Kemboja, nikah dekat sana, dekat dalam rumah. Ada berlaku kes dekat Mahkamah Syalam saya tengok. Masa tu saya tengok kes wakaf, ada pasal penyelewengan wakaf lah apa semua kan. Dia menikah kat Kemboja. Anak dah umur 6 tahun, 7 tahun nak masuk sekolah tak boleh sebab tak sah taraf. Dia nikah dekat rumah pula tu. Bukan nikah dengan pejabat agama. Kalau pejabat agama sini boleh semak kat sana. Betul tak nikah ni? Cukup tak syarat dia? Dia takkan luluskan. Tak boleh sahkan pernikahan tu. Tu cerita dia. Banyak kesian. Yang jadi mangsa siapa? Anak tak terkontang kanting. Anak-anak Morris itu yang banyak dalam kes poligami. Isteri tu dinafikan hak isteri yang baru dikahwini tu. Bila mati lelaki tu memang tak dapat apa. Tak register. Kan? Anak tak dapat bahagian, isteri tak dapat bahagian apa pun tak ada. Tu dia kita ni. Okey. Sampai mana kita tadi sebenarnya? Tamak, jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Kat pejabat kita organisasi jangan sombong. Kita nak berlagak dengan apa? Tak usah sombong. Kan? Macam Samsul Debat ni pun. Berapa lama Samsul Debat? Sampai masa besok habis. Tu orang rumah saya bising ceramah je. Cucik ceramah tu. Abang ceramah ni 2-3 tahun je lagi yang. Besok abang pencen duduk rumah jangan kau muntah tengok muka abang kat rumah sudahlah saya kata. Berapa lama pun saya boleh ceramah ni pun badan pun tak larat batuk pun mula banyak boleh bercakap. Ya. Kan? Iya, memang jadual saya tadi saya tunjukkan tadi memang pegawai kita pun tengok ya Allah. Banyak memang jadual saya hari-hari. Ada cakap bulan puasa ni sibuk lah. Bukan, memang hari-hari sibuk. Tak apa nak dengar ke bagilah kan. Saya sendiri tak sanggup tengok ceramah saya. Kadang balik rumah kan anak buka kat YouTube kan. Kau tukar lain. Lepas tu tergelak, ya tergelak. Ni nyindir aku ke apa kan? Macam tu lah. Kan? Jangan sombong. Penyanyi hebat macam mana pun. Cuba tengok. Dia hebat dulu. Tiba-tiba masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Dulu dia punya note, tarik sampai ke langit tu. Sekarang kalau dia paksa dengan dia ke langit. Itu salah dia tak boleh. Pelakon hebat dulu, watak utama. Sampai masa berlakon jadi bapa. Amitabh Bachchan dulu berapa lama dia tak nak jadi watak lain. Dia nak hero. Sampai sudah dia kena terima hakikat. Berlakon jadi bapa, berlakon jadi datuk. Itu dia. Masa berlalu, kau nak sombong apa? Kereta kau hebat. Kereta kau besar. Sampai masa ada orang lagi lebih hebat kereta daripada kita. Betul tak? Beli handphone baru. Berapa lama baru? Besok dah ada model baru lagi. Nak berlagak dengan apa? Kan? Merupakan jawatannya Ketua Chief Executive Officer. Contohlah kan, Tuan Samsul kita. Saya pengarah undang-undang dan penguasaan, merangkap legal advisor. Kan? Tiba-tiba bersara pilihan. Tiba ada dekat pesara, tunjuk kat Hotel Tenera dapat 10%. Kau masuk dalam kategori pesara tau, boleh beratur dah kat KWSP pergi kat bahagian pesara. Beratur kan. Pension muda, betul. Sampai masa yang Allah bagi kita ni semua pinjam je. Tu sebab saya, mana ada demand dalam ceramah? Ada demand ke? Berapa bayar ni? Aku pun tak tahu. Tak, betul. Saya bukan cakap apa. Kalau betul, beritahu saya balik. Setakat ni kita, okey, you punya bajet berapa? Kalau orang tanya, dalam biasa bayar berapa? Kalau kita akan beritahu, kebiasaannya kalau orang lain bayar kat pejabat, biasanya orang bayar macam ni. Tapi kalau tak boleh cakap, tu je. Ada setengah penceramah tu, 10,000, tak boleh kurang. Buat review produk, buah gigi pun 10,000 minta. Gila betul. Ada macam tu. 5,000 tak boleh kurang. Lepas tu hotel nak dekat Sarawak ada seorang penceramah tu. Satu ceramah 7,000 nak hotel Pullman. Saya masa saya sampai tu, Ustaz, saya kata masjid ni boleh bayar 1,500, masjid ni bayar 500, masjid ni bayar 2,000, masjid ni bayar 800, masjid ni bayar 300 je. Ustaz okey ke? Boleh lah tu. Okey lah tu. Tapi kita bagi hotel Domani. Siapa orang Sarawak mesti tahu hotel Domani. Ada tak orang Sarawak? Tahu hotel Domani? Tahu. Hotel Domani tu hotel bajet orang Islam. Okey lah tu. Aku suka hotel Domani tu. Kan? Simple, bilik je, okey je. Tapi tak ada swimming pool Ustaz. Masa bila aku nak mandi, aku ceramah. Saya kata. Dapat tidur rehat sekejap jadilah. Apa masalah? Tapi kalau memang bagi 10,000, saya tak tolak. Saya cakap tu terang.
Bagi RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali memang tak datang dah lepas tu. Tak adalah. Tapi betul, saya faham benda tu. Sebab ilmu pun Tuhan bagi pinjam. So share. Bukan nak cakap, oh ni aku punya. Tak boleh cakap, Allah bagi pinjam. Sampai masa kau nyanyuk, kau lupa dah, kau tak tahu kau nak cakap apa. Betul. Mudah-mudahan adalah kebaikan orang nak doakan. Sebila saya dah tak ingat dah tua. Ini dulu masa ceramah mak ingat lagi. Ingat. Macam tu lah kan. Kita nak yang baik-baik je. Saya pernah kena sound dengan mak saya. Pasal rate ni. Puncanya, penganjur lewat booking saya. Contoh dalam mesyuarat kan. Mesyuarat sekolah ni, dia bincang, okey kita nak panggil penceramah, motivasi ni. Saya cadangkan selalu. Okey, penceramah kita bagi dia ni. Okey, urusan ni kamu, jawatankuasa ni kamu jemput dia. Dia terlupa, dah next mesyuarat tu baru dia nak telefon saya. Telefon PA saya masa tu. Dah penuh lah jadual. Bila masuk dalam mesyuarat dia kata, Samsul Debat tak dapat, tinggi sangat dia minta, cari lain lah. Dia kata dia macam tu. Fitnah saya. Bayangkan tu. Ada orang macam tu. Itu belum cerita lagi, saya ceramah kat Terengganu, 5 masjid. 5 masjid dia kata, Ustaz, masa tu saya dekat Tanah Suci, dia WhatsApp lah nak panggil, boleh tak dekat Terengganu. Satu tempat, dia kata 5 tempat, 5,000. Alhamdulillah, saya kata okey lah tu, tiket flight dia belikan, dia kata. Lepas tu, dia kata hotel penginapan pun dia siapkan. Lah dekat Terengganu tu dia bagilah yang homestay, yang tepi jalan. Okey je. Okay. Maknanya kalau 5 tempat 5,000, maknanya berapa satu ceramah? 1,000 kan? Okay, saya okey lah. Rupa-rupanya setiap masjid penganjur ni charge 3,000 satu masjid. 3 kali 5, 15,000. Dia lagi banyak daripada aku. Tolak 5,000, 10,000 dia punya. Yang masalahnya, saya kebetulan tak sedap hati. Sebab saya kata, boleh tak saya nak nombor telefon penganjur? Kenapa pula? Apa isunya? Tak apa, biar saya sendiri cakap. Dia tak bagi saya cakap dengan penganjur. Saya suruh PA saya search, cari AJK masjid ni. Rupa-rupanya, menangis dia orang. Dah banyak kali dia nak kena tipu. Ustaz Ilyas, Ismail pun kena. Dr. Zaharib pun kena. Kena macam mana tau? Dia kata, 3,000 ni, masjid kata tak boleh kurang ke? Kan dia kata 3,000 satu ceramah kan, 3,000 tak boleh kurang lah. Nak macam mana, macam tu lah Samsul Debat minta, dia kata. Tu ya, ayat tak elok tu kan. Macam-macam lah tuan-tuan kan. Tak apalah, cerita tu, jangan sombong. Tak ada apa pun kita. Sampai masa kita akan mati. Hebat mana pun manusia, dia tak boleh hidup sendiri. Hebat mana pun manusia, dia tak boleh hidup sendiri. Tengok PKP tu, ceramah seorang-seorang. Mati ceramah seorang-seorang. Aku pasang ni, pasang sendiri kat rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Aku tekan, aku berlari ni. Apa khabar semua? Jadi hari ni ada bersama dengan saya Samsul Debat, bla 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 bla. 2 jam aku ceramah, kamera tak on. Dekat ni Kementerian Pengajian Tinggi kat Putrajaya. Kawan tu tunggu, asal tak start Samsul Debat ni? Dia kata 2 jam ceramah. Petang tu ulang balik semula tajuk yang sama. Kan? Dengan suasana berbeza, macam nak pengumuman puasa. Gila betul. Tu belum cerita lagi. Maka pada hari ni dah keras pula kan. Ada service provider yang tak berapa kuat line dekat situ. Problem. Itu lah antara cabarannya. Sudahnya kena ada audience juga. Itu sebab ada orang dia batalkan terus. Dia tak nak online dia tak nak. Dia nak Samsul Debat datang sendiri. Dia kata okeylah. Itu susun lah tu cerita tu. Jangan sombong sampai masanya ada orang lain pula. Kita ni pun sementara je Allah bagi. Yang ketiga, jangan dengki. Tak puas hati. Macam ni dia boleh dapat APC? Anugerah Khidmat Cemerlang. Kau tengok tu. Bukan kerja pun. Macam mana boleh dapat APC? Dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia. Dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua pakai. Tak boleh orang tu lebih sikit. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Tak mana dia curi duit tu. Kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, kalau orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Dia dengar anak dia kahwin. Dengar tu. Macam tu je, dia tak rasa apa. Dengar-dengarnya Tuan Samsul Bahar kita nak pergi haji tahun ni. Elok lah. Dia macam tu yang dia rasa. Kan? Siapa yang belum daftar haji, pergilah daftar cepat. Siapa yang boleh daftar hari ni, insyaAllah boleh pergi pada tahun 2164. 4 kali mampu hidup tak boleh pergi. Belum mati balik. 4 kali 4 kali macam tu. Tadi dah keluar kan berita kan, package haji yang package punya yang swasta ni boleh mencecah 170,000.
Murah tu tahun lepas satu kepala 199. Kalau saya heran kenapa dia kata 170,000 tu mahal. Tahun lepas 199 paling mahal package. Yang package paling tinggi 199,000 seorang. Kalau laki bini pergi beli rumah. Itu memang tidur bilik selesa betul, batu nak melontar, siap packing tepi bantal. Pergi lambat, balik cepat. Itulah dia. Dia tak pamanah dengan orang. Tu yang Ustaz Don kata, "Depa ni nak pergi buat ibadah ke, nak pergi berjalan." Ustaz Don kata, heran orang balung, dia panggil saya balung. Ustaz Don. Tu dia, jangan kita sombong, jangan kita dengki. Kan? Dengar-dengar tu Tuan Samsul Bahar nak pergi haji tahun ni. Ya ke, alhamdulillah aku nak jumpa dia lah, minta dia tolong doakan aku, ya Allah. Macam tu, happy. Dengar-dengar dia beli kereta baru, ya ke? Ya Allah, boleh tumpang. Dia tu rajin tumpangkan orang. Mana tahu kita naik kan, tanya isi minyak, bawa lelap. Contoh kan, contoh lah kan. Jadi happy. Dengar-dengar dia naik pangkat, ya ke? Alhamdulillah, sedang dia minta tolong dengan dia. Okey je. Ada je benda tak puas hati dengan orang. Kau dengar tak abang haji yang apa tu? Yang kat luar tu lah. Yang umur 65 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. La ilaha illallah. Kan selama ni dia seorang. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa pula? Bini dia umur 25. Umur 65 dapat bini 25 tak terangkat kening. Cuba kita positif. Alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Macam tu lah. Ini tak. Malam pertama mati tu. Cuba elok cakap. Cuba ke tanya dia. Apa yang kau suka sangat dengan Abang Haji? Itu bukan dia dah banyak umur ke? Dia Abang Haji ni dia pandai bergurau. Nampak? Dia romantik. Walaupun kadang tak apa kena, tapi dia romantik lah. Macam mana pula lah, kadang bila dia nak suap makan tu kan, bang tu telinga tu, bayang tu. Dia tak nampak. Tak apa-apa nampak dah. Contoh lah. Ya. Lepas tu setiap kali saya marah kan, memang dia tak pernah balas balik. Dia ada pokak, tak tahu kau nak balas. Contoh lah. Doa yang baik-baik. Jangan dengki-dengki. Macam orang lelaki kan. Dia kalau orang lelaki, dia tak puas hati dengan orang lain. Macam mana kau boleh dapat APC? Kau cerita dengan aku, kerja sama, ponteng sama. Macam mana kau boleh dapat APC ni? Lelaki dia senang, dia cakap direct. Lelaki pun jawab, tak adalah sebenarnya. Aku rasa lah, walaupun aku potong-potong dengan kau, kerja aku siap. Mungkin sebab tu lah bos bagi aku. Baiklah, aku tanya kan. Sebab aku, macam mana aku boleh dapat? Kita tak dapat kan? Oh, punya sebab tu, mungkin ya kot. Orang lelaki macam tu tau. Orang perempuan lain. Depan siap puji tu. Tahniahlah, kau memang deserve. Dekat belakang dia buat grup GGTPH, geng-geng tak puas hati. Dalam tu semua geng-geng dia. Lepas terlupa tengah berborak, dia masuk terlupa lah dengan budak Timah Nugrah pun masuk dalam tu. Meraung budak tu baca mesej dalam tu. Kan, tak usah. Kita jangan. Okey? Jaga ukhuwah. Seterusnya apa? Percaya pada hikmah. Kita kerja rajin-rajin dekat sini. Kita tak naik pangkat. Kita tak dapat ni. Jangan buat benda tak integriti. Kita sanggup cari duit luar, sanggup tipu. Tak perlu. Percaya pada hikmah. Aku kerja, ada orang cakap, aku kerja rajin-rajin macam mana pun, macam tu lah hidup aku. Jangan cakap macam tu. Bila kita cakap macam tu, kita terlupa. Ada 7 benda kita nak dalam hidup kita ni. 5 Allah dah bagi. Kita petikaikan 2 yang kita tak dapat. Apa masalah kita? Sampai kita nak cakap, hidup aku memang macam tu. Jangan. Dengan Tuhan dah bagi kita nikmat banyak. Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat. Tuhan tak bagi kita APC. Tuhan bagi kita mak ayah yang sihat. Betul? Tanyalah orang ni. Tanya di kalangan kita kan. Siapa yang mak dia dah tak ada? Angkat tangan. Bila mak dah tak ada, tanya. Momen hidup dah lain dah bila mak tak ada. Betul? Kita hilang kuota doa. Betul tak? Masa tu tak bermakna kalau ada ni, ni kurang lah. Mungkin kita happy tapi macam tu lah. Tu saya kata. Ni nak puasa ni kan, lagilah terbayang mak. Iya, mau tak teringat. Betul saya kata. Kadang-kadang kita nak ni. Rupanya hidup bersendirian. Suami tak ada. Pun ada macam tu juga. Kita terlupa nak menghargai apa yang diberi kepada kita. Maaflah saya sebut tu sebab nak bagi contoh lah. 7 benda yang kita nak, kita besar-besarkan benda yang kita tak dapat tu. Sedangkan banyak yang Tuhan dah bagi kat kita. Dalam doa ni 3 perkara je. Bila kita doa minta satu kat Allah Ta'ala, 3 je. Pertama, Tuhan bagi sama macam yang kita nak. Kedua, Tuhan tak bagi sama macam kita nak sebab Tuhan bagi lagi baik lagi. Atau yang ketiga, sangka baik. Tuhan tak bagi kat dunia, Tuhan simpan kat akhirat esok untuk kita. Itu je. Kalau orang beriman, dia akan percaya benda tu.
Kita dengarlah menteri mengumumkan setiap kali belanjawan, bagi menghargai jasa penyawat awam, ini diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Dekat dalam parlimen yang tak sedar diri tu semua happy sangat. Salah tu. Kan? Tapi ada 3 respon penyawat awam. Respon pertama, baik tak payah seorang. Respon kedua, okey lah, dulu 500 dapat 700, okey lah tu. Gitu. Yang ketiga, berlari pergi mesin ATM cocok, belum lagi baru umum. Kenapa dia pergi cocok tu? Sebab dia dah tak sabar nak beli, dia dah janji dengan anak nak tukar kasut sekolah anak dia yang koyak tu. Pada dia 700 tu besar dah. Nak bawa anak isteri dia makan kat kedai tom yum tepi jalan tu, memang tak ada kedai tengah jalan. Tepi jalan tu nak pergi makanan. Pada setengah orang besar tu sebab bab rezeki, 3 hakikat rezeki. Pertama, punca rezeki berbeza-beza. Ada orang rezeki dia anak, ada orang rezeki anak dia berjaya, dapat duit berbulan. Ada orang rezeki dia naik pangkat, ada orang rezeki dapat bonus, ada orang rezeki dapat komisen, ada orang rezeki mungkin dapat duit tanah, mak saudara ni meninggal dunia tak ada waris lain, kita dapat. Contoh, itu punca rezeki Allah tentukan. Kedua, kadar rezeki berapa banyak pun Tuhan tentukan. Dan yang ketiga, bila dapat rezeki pun Tuhan tentukan. Lambat kau kahwin ya, tu rezeki masing-masing. Ada yang alah kau lambat kahwin ni, kuranglah anak kau, siapa cakap? Kadang-kadang lagi lambat lagi ramai anak sebab terperanjat. Kau tak tahu dah lama dia tak tahu rasanya dah beranak tiap-tiap tahun. Mana kita tahu? Assalamualaikum, salam beranak. Macam tu. Bagi salam, menyaut, mengandung, beranak lah. Dia cakap apa? Kan? Dalam balang balik kerja tu 11 anak dia kan? Tu sambil-sambil tu belum betul-betul lagi. Nak kata apa? Kita lah macam nak mendahului Allah Taala. Oh, tak ramailah anak kau apa semua. Ada orang Allah bagi rezeki, jambatan ni pendek. Bab jodoh ni jambatan ni pendek, cepat dapat jodoh. Orang jambatan ni panjang, lambat dapat jodoh, rupanya Allah nak bagi yang terbaik. Ada orang tu jambatan dia dah lah pendek, banyak kali pula tu. Contohlah nak bagi faham. Tu sebabnya belajar bersyukur. Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan salah. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Kita ni dapat gaji pun, Pak settle lah. Bayar komitmen bulanan ada balance 300-400 lagi. Boleh makan. Boleh bawa family pergi makan. Nak makan kat ni, tak main lah makan dekat ni. Ini. Makan dekat Menate. Kan, makan dekat ni kat restoran-restoran yang mewah. Kadang-kadang macam tu. Tak kisahlah, tapi dapat dia makan. Tu je. Nampak tak? Percaya pada hikmah. Tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. InsyaAllah kita akan syukur dengan apa kita ada. Itu je. Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat, tapi Tuhan bagi anak kita ramai. Tuhan tak bagi pangkat naik, tapi bagi anak 2 orang je, tapi cerdik. Tuhan tak bagi kita naik pangkat, Tuhan bagi bini pandai masak, lempar-lempar jadi, lempar sayur jadi daging, gila betul sana. Hana betul bini dan tak, dalam kuali tu memang dah ada daging kan. Kau jangan salah faham, magic apa kau buat kan, betul tak? Tuhan bagi suami romantik macam yang abang balik ni, abang masak lah. Yang tahu kan, abang kalau tak nampak muka isteri abang jadi apa? Abang nak abang tolong, abang tolong lagi lambat nak masak. Pergilah siap. Okay. Love you too. Happy tak? Kau tak nak geli lah. Happy ke tak cakap? Happy ke tidak? Happy. Nampak tak? Kemudian seterusnya apa yang kena ada? Seterusnya adalah bertanggungjawab. Bila bekerja, kena ada tanggungjawab. Kenapa tak siap ni? Apa salah awak tak siap? Minta maaf Tuhan, memang salah saya. Saya ingatkan benda ni nak minggu depan. Ini bukan salah kan, saya dah kata itu. Saya nak urgent benda ni. Kenapa awak cakap minggu depan? Janganlah main andai. Minta maaf Tuhan, salah saya Tuhan, apa semua. Tanggungjawab. Ini saya tak tahu Tuhan. Ini kerja dia. Dia yang letak atas meja saya. Saya tak tahu apa hal. Dia tak nak cakap pun. Semua salahkan orang. Dia kata, apa pula? Kan aku cakap dengan kau itu. Salah dia. Saya dah cakap dengan dia. Saya sebenarnya masa tu dalam keadaan tak sedar. Tak ada siapa membukau saya. Dia. Salahkan orang juga. Jangan jadi cerita bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Orang lelaki, kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang?
Kebau tak makan. Yang tengah ni, kenapa kebau tak makan? Perut sakit. Kenapa perut dia sakit? Oh lagi. Makan nasi mentah. Okey. Kenapa nasi tu mentah? Perempuan. Kayu api basah. Tengah ni, kenapa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Katak panggil. Kenapa katak panggil? Nampak? Dia salah menyalahkan antara satu sama lain. Jadi Tuan Samsul, sebagai CEO, semua orang kena bangga lah. Yang dia orang ingat lagi lagu tu. Aku saja ya atas tadi beria dia lepas ni apa? Beria dia menjawab. Semua salah menyalahkan. Lagu tu ajar kita. Bayangkan kita masih lagi nak jawab walaupun kita tahu benda tu tak logik. Sejak bila hujan turun sebab katak panggil, cakap. Tapi itulah jawapan kita. Tetapi ada satu binatang yang paling bertanggungjawab dalam cerita tu, iaitu ular. Bila orang tanya dia, ular, kenapa kau nak makan katak? Dia menjawab sambil merenung tepat kepada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Memang makanan aku. 3 kali. Memang makanan aku. Dan audio hujung tu dah dipadam oleh Jabatan Rakib Negara. So what? Dia kata. Orang dah tak boleh nak tanya dah. Bila dia tanggungjawab. Contoh, kenapa kamu tak siapkan paperwork ni? Tuan, memang salah saya tuan. Saya memang tak siap. Okey tuan, sekarang tuan nak saya buat apa? Itu je sebenarnya. Tanggungjawab tu penting. Tu orang lelaki dia malas gaduh panjang dengan isteri dia. Okey, fine. Salah I. Okey. Fine. Okey, senyap salah I. Puas hati. Tu lelaki macam tu. Orang perempuan tak mahu dia macam tu. Okeylah ni salah I faham itu memang salah I. Tapi you tahu kan kenapa I buat macam tu? Nak juga explain tu. Ya Allah Akbar. Panjang cerita tu. Tak usah. Tanggungjawab. Seterusnya apa? Seterusnya adalah respon yang positif. Keluar satu sekela. Beberapa hari bulan, semua kaki tangan tidak dibenarkan lagi bini-bini. Hendaklah macam ni. Kalau minum hanyalah di pantry saja, tidak boleh keluar berjemaah, bermawan, bla. Semua kerja hendaklah disubmit sebelum ni. Semua tuntutan hendaklah begini. Semua hendaklah khusus, hendaklah macam ni. Macam-macam lah. Kena achieve berapa kali setahun. Contohlah. Bawah tu yang sign CEO. Mulalah respon, tak benda dah, nyusahkan kita je. Ada orang yang respon macam tu. Yang seorang tu lagi best. Akak dah nak pencen, kau yang muda-muda ni buat lah. Yang seorang tu pula kan. Seolah-olah tak apply. Kepada yang nak pencen, sila abaikan notis ni. Tak ada pun. Okey, respon positif. Dan kemudian kita naklah ikhlas dalam kerja kita. Bila ikhlas, kita tak kisah pun. Gaji memang naik tiap tahun. Naik sikit, naik banyak, ada kenaikan. Ikhlas kerja. Sebab kita tahu Tuhan akan balas dalam macam-macam cara. Takkan Tuhan balas anak kita cerdik. Tuhan balas dalam bentuk-bentuk lain. Sebenarnya akhirnya yang kita kejar keberkatan. So apa kita kena buat? Nak berjaya ni, kita kena cepat, jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Kedua, kita kena hadir, jangan ponteng kerja. Hakikatnya ada orang cuti untuk benda yang tak apa-apa. Orang jumpa saya, minta cuti bos. Kenapa? Urusan di bank. Apa kau tuk sangat? Kau pergi bentang paper kat Governor Bank Negara ke sampai kau tak boleh balik ke pejabat? Kalau setakat urusan di bank nak sign agreement je, sign, baliklah pejabat balik. Kenapa? Urusan peribadi. Itu paling aku tak suka. Tidak dapat saya jelaskan di sini, dia kata. Kau kena jelaskan peribadi itu apa. Saya ni orang undang, kau mesti clear and precise. Itu sebab dekat dalam file meja kau boleh pantang satu ayat dan lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa. Tak ada mana ada ayat macam tu. Kalau ada yang lain-lain tu, masuk dalam tu. Cuci kereta bos, masuk dalam tu. Beli barang dapur untuk bos, tulis dalam tu. Biar semua orang baca. Faham? Benda ni berlaku di banyak tempat kecuali MDTC. Mak saya kena cover siap-siap. Kau tak panggil kita. Tapi betul lah. Tak ada istilah tu di sini undang. Tanya Jasmine. Mana ada istilah yang vague untuk kita masuk dalam agreement? Mana boleh? File meja, manual prosedur kerja mesti benda yang precise, jelas. Bukannya vague. Faham tak? Agreement. Bayaran sewa akan ditentukan masa ke semasa. Mana boleh macam tu? Kan, berkuat kuasa 2 tahun agreement ni. Kan. Time is an essence. Maknanya penting. Masa tu tepat tu mesti ikut. Tu dia. Faham? Tu dia. Sebab sebab sibuk hari-hari. Ceramah undang-undang pun dia buat. Ceramah tata tertib pun dia bagi. Pening bala aku. Motivasi bagi. Tiba malam jadi Ustaz Assalamualaikum. Pening bala aku. Ya. Kan.
Itu yang saya pernah dulu, masa memula ceramah dulu. Masa tu tak ada PA, kita yang jaga jadual sendiri. Orang panggil masa tu tak banyak lagi ceramah. Ceramah kat Jempol. Dalam perjalanan saya telefon, "Hello puan, apa ceramah hari ni?" "Alhamdulillah." Tak ada orang beritahu ke?" "Tak ada." Tajuk hari ni kelebihan penyusuan susu ibu. Break emergency aku tepi tu. Kelebihan penyusuan susu ibu pula, itulah tajuk bagi aku. Tak tahulah dia nak buat. Rupanya hari tu hari penyusuan susu ibu sedunia. Buat dekat hospital Jempol. Anjuran Women Institution. Pening pula aku. Saya pun tanyalah Ustaz yang ni, Ustaz Razman, sahabat saya kaunselor Majalah Islam tu, dia beritahu, tanya Ustazah Hazlina pegawai akhlak dekat hospital tu, bercerita sini. Okeylah, boleh lah tu. Sampai dekat dewan dekat Jempol tu, semua tu tua. Apa hal dia orang ni datang dah koring susu apa bondo ke kan? Tak, saya cakap lah kan. Aku daripada semangat nak ceramah tadi kan, langsung alah kan. Ni pahalan tu tua datang ni, nak dengar juga. Dia panggil dah tu dululah kan, bagi contoh lah. Kan? Macam tu, cepat, hadir. Kan? Yang ketiga, apply. Jangan kita cakap je, aku nak berubah, aku nak berjaya. Kita kena buat. Kan? Cakap memanglah boleh cakap isteri. Yang biar kering air di laut, terbakar seluruh hutan belantara. Namun untuk meninggalkan isteri abang, tidak sekali-kali. Cakap. Perbuatan yang mustahak. Apa-apa pun sanggup abang lakukan. Tiba-tiba bini kau beranak seorang-seorang kat dalam bilik tu. Kau tak teman dengan pesal tak teman. Ada tak suami dia tak sanggup teman isteri dia dalam bilik bersalin? Betul tak? Apa alasannya? Takut darah. Kau tanya lagi kau balik, apa yang menyebabkan bini kau berdarah? Ini cakap betul. Temankan isteri tu. Kalau yang takut saya bagi petua, bila menghadap isteri tu, menghadap muka dia, jangan pandang benda lain. Belum pernah lagi orang beranak sakit bang, keluar kat muka. Tak pernah lagi darah keluar kat muka. Faham? Satu lagi, jangan salah sebut dalam bilik bersalin tu. Sakit bang, sabar. Sakit bang, iya, sabar. Sakit bang, abang tahu. Mana abang tahu? Dah kena marah dah. Mana kita tahu? Orang perempuan sakit bersalin, ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Tu hebat orang perempuan ni, tak boleh lawan. Tu orang lelaki kena appreciate orang perempuan. Orang lelaki paling sakit dah hidup kau sunat. Itu pun tak ada siapa yang sanggup mengulang saya lagi. Kan? Cakap dengan anak kau main, tak sakit loh, macam gigit semut. Cuba lah ayah saya lagi tengok, senyap ayah dia. Maknya sakit bersalin, bang anak kita jangan lebih 5 tahun, dia sanggup 4 kali lagi, dia cakap apa? Apa orang perempuan hati-hati, jangan gemar-gemar tutup kilang. Tutup kilang. Cukup 2 aja. Nak tutup kilang, pastikan bincang dengan pengurus. Sebab pengurus kilang kalau jumpa tapak baru, cawangan baru dibuka. Jangan main-main. Jangan main-main. Tahu, hati-hati. Kan? Bila suami temankan isteri sakit bersalin, sakit bang, sabar. Sekali bila lahir anak dengan kesakitan yang azab menitis dari mata suami. Allahu Akbar. Sakit isteri syurga abang ni. Tak apalah bang, dah cukup lah, jangan beranak lagi, cukup. Abang tak sanggup tengok yang sakit macam ni. Abang, tak kalah seorang anak kita. Sudah, abang tak sanggup tengok yang sakit, abang sayang kan. Bagi orang lain pula. Macam tu. Kau cakap macam tu buka jahit dia dah, kau jangan main-main. Kau tahu? Kau jangan. Alah bang gurau je. Okey? Itu dia. Ini zaman apply. Kita kena buktikan yang kita ni sayang. Kemudian apa? Bukti tu bukan dengan tunjuk dalam media sosial tau. Salah. Tu bukan bukti. Bukti tu dengan pasangan kita. Ni abang hadiahkan untuk isteri abang yang tersayang. Tu buktilah tu. Abang buat yang terbaik untuk kita. Contoh kan. Kadang orang perempuan bertikai, syek sini. Orang semua bercuti kat UK. Kita bercuti kat mana? Kat Yuban. Orang UK, kita Yuban, Ulu Bendul. Tak ada tempat lain ke? Suami pun jawab, ya, biarlah abang tak bawa kita pergi UK. Yang penting adalah kebersamaan. Betul tak? Betul. Ingat tu. Tu sebabnya kita belajar bersyukur. Kita dulu kecil-kecil makan atas tikar mengkuang, makan nasi. Ingat lagi tak?
Bahagia, duduk berterabur duit kita makan, pak berterabur. Lepas tu mak kita kebaskan, tikar tu bagi itik dengan ayam makan. Bahagia makan sama-sama. Kita bulan lain susah nak makan sama. Kadang bulan puasa ni lah baru rasa nak makan sama-sama buka puasa. Betul tak? Apa guna kau beli meja marble? Tak, sebab aku. Tapi nanti kejap-kejap ni, nanti kau makan berterabur, nanti mama suap. Baik tak payah ada meja macam tu. Kalau makan pun berasingan. Makan sama-sama. Anak kata, Bu, nak lauk ayam tu sikit, tolonglah cubit. Kita cubit, letak dalam pinggan anak kita, dapat pahala sedekah lagi besar pada bagi makan anak orang lain. Itu keberkatan rezeki kita kahwin, kita ada anak. So kalau kita tak naik pangkat tu ni. Nampak tak? Sedekah. Isteri kata, bang nak sayur tu sikit, ambil suapkan. Abang, nak tengok. Biarlah nak tengok, you isteri I kan. Yelah. So, yang anak pula, yo, anak tak pernah tengok. Nampak tak? Bahagia. Nampak Itu saya cerita tadi. Jadi, mak dia kata, dari segi seterusnya mantapkan pengetahuan kita. Mana tak tahu kita belajar. Tak tahu tanya. Ni produk macam mana nak buat ni? Tak apa. Itu tanya dia. Itu aku tak pandai. So dia biasa buat benda tu. Tak, kita belajar. Macam mana saya nak buat boleh tak ajar. Macam mana saya nak buat. Lain kali senang saya nak buat. Belajar. Kemudian apa? Seterusnya beriltizam, bersungguh-sungguh dalam melakukan satu perkara. Jangan sekadar, ingat tak? Yang Nabi sebut, awal tadi saya beritahu tadi, Nabi sebut Tuhan sangat suka hamba-Nya yang melakukan satu amal pekerjaan dibuat dengan baik, teliti dan sempurna. So kena belajar lah. Soalnya organize, sesuatu strategi, mana nak siap dulu, mana nak buat kemudian. Dan yang terakhir sekali, letakkan niat yang baik. Bila letak niat yang baik, insya-Allah kita dah dapat pahala dah daripada niat yang baik itu tadi. Ingat, kita bekerja ni bukan sebab nak jadi kaya. Sebab kaya tak pernah selesai, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Bahagia tu yang mustahak. Ada orang tu kaya, tapi tak cukup-cukup, saya kata tadi. Kerja betul tengah malam tak balik lagi. Kita ni pukul 5 dah happy dah. Happy balik. Dah terbayang dah bazar Ramadan. Orang lelaki hati-hati. Lepas asar tu memang Nabi punya time. Lepas asar Nabi kuat beribadah. Sebab Nabi tahu kejap lagi dah nak berbuka. So orang lelaki hati-hati. Orang perempuan saya tak kisah sangat. Orang lelaki. Orang lelaki pukul 4 masuk asar dia mula terbayang. Malam ni buka apa? Nak singgah mana? Nak beli apa? Itu orang lelaki. Orang perempuan tak boleh nak tolong dah. Sebab dia lepas sahur dia dah terfikir dah malam ni apa. Itu yang tak boleh tolong dah. Itu biarkan. Orang lelaki lepas sahur dia singgah beli roti john, dia beli ni. Tu yang mana yang tambah syarat sah puasa. Aku kalau tak ada roti john tak sah. Suka kau je kan. Jadi ingat tu, niat kita biar baik. Niat nak bahagia. Kerja bukan sebab dah naik pangkat. Ada orang tu kaya. Saya pergi rumah orang kaya. Berapa ramai orang kaya yang saya jumpa. Kalau berbual, ya Allah Akbar. Saya kata, Datuk Seri, saya pergi rumah Datuk Seri tu dekat PJ. Besar betul rumah Datuk Seri, mesti mahal kan? Tak adalah, masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab je kan. Baru 4 juta dia kata. Saya pergi dekat PKN Shah Alam. Ustaz kau nak beli rumah masa PKPB tu. Syaratkan dia boleh camah sikit kan. Dia kawal buat jarak kan. Ustaz kalau Ustaz nak beli rumah ni lah time Ustaz tengah murah ni berapa? Dalam 1.2, 1.3. 1.2 juta. La ilaha illallah. Kau kalau belilah rumah 3-4 juta kan. Memang kosong rumah tu. Wayar pun terkeluar, aircon tak pasang. Apa pun tak pasang. Bang, jom makan bang, jilat dinding. Dah tak ada apa dah. Mahal gila rumah. Kan? Lepas tu dia punya penjuruh bilangan tak kena lepas tu dekat signboard tu. Hanya dia kata. Hanya 1.2 juta saja. Hanya. Macam RM1 OC dia kau buat kan. Tu belum cerita ada satu datuk tu. Dia ajak saya makan kat rumah dia. So makan. Lepas tu dia bagi saya rasa. Cuba Ustaz rasa keropok dia sedap tak? Sedap lah. Itulah isteri saya pun cakap sedap. Tu yang kita orang beli kilang tu. Apalah kau beli kilang dia? Kalau sedap kau beli banyak, kau bagi semua orang rasa. Kau beli kilang kasar betul. Kau gurau cakap macam tu kan. Dia beli kilang. Itulah bicara orang. Kita tak perlu nak jadi macam tu. Ukur baju badan sendiri. Kita bekerja bukan nak gaji, bukannya nak betul lah gaji, dapat gaji, tapi bukan sebab nak kaya, tapi nak cari keberkatan. 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Perempuan, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Maksudnya ada
Kalau ada duit, kita boleh share, boleh sedekah. Ada setengah orang tu, duit sikit tak cukup, banyak tak puas. Ibarat minum selautan air, tak pernah hilang dahaganya. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik, dah, cukup. Dah, tengah basuh pinggan, dah pergi masuk dalam, siap, tak apa. Biar abang sambung. Suami basuh pinggan dengan baju korporat ni tulis MGTC. Bayangkan tu. Dengan kopiah MGTC tak buka lagi tu. Nampak tak? Saya dah beritahu dah tadi, bos tadi. Saya punya saiz 22.5. Kan. Kemudian, kan, bahagianya suami ni. Suami balik kan cakap dengan isteri, "Yang, bancuh air kopi. Kita minum bersama petang-petang ni." Bukan semua suami buat balik minum petang, betul tak? Kita minum sama Ni abang bawa kuih lambang kasih sayang kita. Ha? Kuih lambang kasih sayang? Macam pelik je abang ni. Kuih apa abang bawa tu? Kuih couple. Ha? Ada kuih couple, dia pun tinjau. Punya kuih cakui. Kuih cakui kan couple. Couple kuih tu kan? Tak nampak? Baru tahu kuih couple. Lepas tu apa? Suami balik, ni ambil ni. Ni voucher spa Muslimah. Hari Sabtu ni pergi massage, pedicure, manicure Sabtu ni. Habis anak kita, anak abang jaga. Yang pergilah. Abang, susah abang aja. Tak adalah. Abang bookingnya kau bayarlah sendiri. Tak susah mana pun. Orang ajar macam tu. Tak adalah. Mana bayar aku pergi je. Burau je dia kata kan. Betul? Happy. Yang ketiga, tanda keberkatan rezeki. Anak-anak berjaya dalam bidang dia. Kita balik tengok anak. Kadang-kadang anak berjaya paling tinggi markah dalam satu subjek pun kita rasa bangga dah. Anak-anak dapat pakaian, anugerah pakaian terbersih. Oh ya Allah, bangganya. Bersemangat mak dia nak basuh baju dia lagi. Kan? Kadang-kadang menangis, menitis mata tengok anak kombo. Ya Allah, anak kita dah kombo dah baru. Suami pun kata, kau bawa bertenang. Ni kombo tadika ni. Belum kombo kolej kau dah nangis macam tu. Bayangkan, kombo tadika meraung macam tu. Tengok anak tu pakai robe, pakai apa kan. Empat anak berjaya. Walaupun bidang kemahiran. Kadang-kadang anak tu tak berjaya dalam akademik. Tapi dia berjaya sebagai manusia. Kita dah sakit, dia yang bela kita. Stroke, cakap pun dah tak faham dah. Tapi anak kita faham. Mak nak makan apa, mak? Wah, elah. Nak apa tu? Jambu batu. Oh. Yalah, siap asam sekali. Dia tak bayangkan. Dia boleh faham. Orang ni tak faham. Dia yang cebok, dia mandikan. Orang lain yang anak yang pakai tinggi belum tentu lagi boleh buat. Nampak tak? Seterusnya, yang keempat. Dalam suasana tempat kerja, suasana masyarakat, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Nampak? Kat tempat kerja, orang senang dengan kita senang dengan orang. Kemudian yang kelima, kita mudah untuk melaksanakan perintah Tuhan, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak ibadah, mudah nak sedekah, mudah nak buat benda-benda baik. Yang keenam, rumah kita seringkali dizarahi. Ada je tetamu datang setiap hari, ada je masa-masa orang datang. Itu tak termasuk yang tin Shopee. Itu tak kira. Itu kau yang order, faham? Alhamdulillah abang, murah rezeki kita bang hari-hari ni. Itu kau yang order, katakan. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Tuhan. Itu adalah tanda-tanda keberkatan rezeki. Maka kesimpulan dia, kita kena faham, dalam Islam matlamat tidak pernah menghalalkan cara. Nak selamat hidup dalam dunia ni, 5 aspek kena ada dalam diri kita. Pertama, sabar. Kedua, syukur. Dengan apa gak yang kita ada? Syukur. Ketiga, bertawakal. Bila dah usaha, serah kat Allah Ta'ala. Nak bagi apa terbaik kat kita. Keempat, redha. Apa juga ujian untuk kita. Cantik dipandang bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Kena redha. Dan yang kelima, ikhlas. Ikhlas ni kita buat sesuatu tidak mengharapkan ganjaran daripada manusia. Wa imma, terima kasih pun kita tak harapkan. Yang kita harap Allah nak bagi kat kita. Tu sebenarnya. Selamat hidup kita insya-Allah. Kita tak naik pangkat, kita pun tak kecil hati, tak apa, adalah benda lain ni. Dia petikai kan. Kalau khusus pergi Genting, kalau khusus pergi Cameron, pergi Singapura, Sabah Sarawak, hantar dia. Kalau khusus pergi Putrajaya yang sejengkal tu hantar aku. Dia kata kan. Sama. Ada benda baik lagi Tuhan nak bagi kat kita. Kan? Saya dulu macam tu juga masa kerja kan. Kalau kursus jauh, bos tak bagi saya pergi. Dengan pejabat, banyak benda nak bincang nanti.
Susah. Bab legal kena tunggu kat pejabat. Orang saman, orang ni, Samsul settle. Aku settle kan. Itu cerita dia. Tapi rupa-rupanya Tuhan bagi juga peluang tu. Alhamdulillah banyak dah negara saya pergi. Turki, Balkan, Kemboja, Brunei, Korea. Korea dah pergi. Macam itulah berkahak katanya. So Tuhan bagi kita, jangan risau. Ada rezeki kita. Rezeki itu, kerahsiaan takdir itu menyebabkan kita kena sabar. Kan? Jadi saya faham signal-signal diberikan tu, saya faham. Cara berkali-kali resah gelisah, pandang kiri kanan, tengok jam kan. Saya faham. Saya ada penceramah yang sangat faham kehendak audiens saya. Dan saya tak marah pun kalau ada yang tidur. Saya tak kecil hati pun. Sebab dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Orang yang bagi ceramah memang tak boleh tidur. Betul tak orang bagi ceramah tidur? Gantuk betul gini kan. Benda tu berlaku masa PKP tu. Masa ceramah online tu, saya boleh lena menguap saya ceramah. Gila betul. Kan? Itulah dia. Jadi apa pun saya ucap terima kasih banyak. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan.